dan beliau adalah pengasas and master trainer untuk ADHTB ni. Okay, Cik Radi, saya serahkan kepada Cik Radi. Dr. Radi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya segala sahabat-sahabat lah, sahabat-sahabat akrab RTM macam DJ radio lah kita hari ni So hari ni kita punya pembentangan agak santai boleh dengar lah, boleh bagi respon sikit tak? Boleh dengar suara saya? Boleh, sangat jelas. Okay. So dekat sini hujan sikit. Tapi alhamdulillah lah connection okay. So saya rasa gembira bersama, ini kali ketiga kot kita buat secara webinar ataupun secara atas talian. Jadi sahabat-sahabat semua boleh tanya terus ataupun saya akan baca kita akan baca chat lah. Kita akan baca chat dan kita akan bincang pada gambar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh fokus pada gambar, pada gambar masing-masing. Sebab kalau kita tengok gambar kita akan lebih touching lah sebab benda tu gambar yang kita lukis. Tapi kalau kita practitioner secara face to face, kalau kita face to face, biasanya kalau dia ada anak, biasa dia suruh anak dia lukis ataupun pasangan dia lukis. Kalau dia bawa sekali, kalau kita pergi hotel, biasa dia bawa anak dia pergi cuti sekali, dia akan lukis di bilik. Kalau tidak, suruh anak lukis per capture. Lepas tu kita akan terangkan. Biasanya peserta ni sahabat-sahabat dia lebih suka, saya lebih prefer kalau dia tunjuk gambar orang yang rapat atau signifikan dengan dia. Sebab kadang-kadang dalam gambar ni, kadang-kadang bila individu tu sendiri tunjuk gambar dia, mungkin ada benda-benda yang dia tak nak cerita lah. Tapi ini biasa normal kita sebagai kaunselor ataupun pembantu, kita menghormatilah benda tu. Okay. So macam mana setakat ni? Okay. So sebelum kita mulakan kita nak dengar juga daripada Puan Sofia lah. Sebab Sofia ni saya jumpa dia di JPA masa tu dengan pengarah. Psikologi Puan apa saya Datuk yang perempuan masa tu Puan Sofia, siapa nama dia? Datuk Dr. Ruziati. Ruziati masa tu. Baru saya teringat. Saya teringat Sofia. Dan Sofia ni banyak bertanya berbanding dengan pengarah. Tak puas hati dia jumpa saya kat belakang. Rupanya Puan Sofia ada misi untuk nak menyebar luarkan seremoni. So Puan Sofia ada praktis ke sebelum ni menggunakan ADHTP? Tak sangat. Memang tak ada lagi lah. So kalau ada nak berkongsi dengan Puan Sofia, mungkin boleh berkongsi dengan kawan macam mana aplikasi gambar ni Untuk sendiri ada sendiri. So Puan Sofia ada berapa, bila buat ADHTP ni berapa peratus ketepatan bila kita tengok balik manual tu? Sangat tepat. Kalau kita bagi ranking peratusan berapa rasa? Bagi saya 100% lah. Yelah, tapi tak ada 100% lah. Mungkin 99 lah. 99 lah. Baik tuan-tuan dan perempuan sahabat-sahabat saya di sini mengajar subjek appraisal lah. Appraisal ni maksudnya kita mengaji berkaitan dengan psikometrik. So saya pun mengajar student saya berkaitan dengan berkaitan dengan lukisan ni, dia panggil lukisan projektif ni. Yang betul lah tiada yang tepat 100%. Dan saya tak akan terangkan semualah sebab terlalu banyak. Jadi hari ini mungkin Puan Sofia boleh kongsikan share slide. Nanti kita akan tengok satu persatu dan boleh tanya ataupun chat dekat ruangan chat tu. Kita akan buat two-way communication. Two-way communication. Jadi supaya lebih mudah. Saya rasa Puan Sofia kena mute sikit lah sound dia akan mengganggu. Kejap, saya nak minta peserta lain kalau yang boleh buka video, tolonglah buka video supaya penceramah boleh berkomunikasi bersama dua hala. Biasanya ada bercakap seorang. Cik Kimi nanti akan tolong sharekan slide. Okey, terima kasih. Okey, kita ada Puan Syazias, Puan Farah Hazlin, kita ada Puan Nur Asikim, kita ada Encik Razali Baba Encik Razali Baba DJ ke? Encik Razali. Ya, Encik Radi. Saya sekarang di bahagian berita. Oh ya. Suara, lontaran suara tu ada talent Intan Nurlinda. Apa khabar Puan Intan? Encik Franz, Betul Tuan Franz dari mana tuan?
Dari RTM Kuching, Sarawak. Kuching Sarawak. Bagaimana orang Kuching di sana? Kita masih dalam PKPD je. PKPD Yalah. Sama lah kita di sini. Yalah. Encik Helmi, apa khabar Encik Helmi? Kita sebut nama lah. Encik Helmi sihat? Puan Rohaya. Puan Rohaya di mana Puan Rohaya? Puan Siti Rohaya. Saya di Pejabat Pengarah Pembangunan Strategik Angkasa Puri. Oh, di Ibu Pejabat Betul. Kita ada Encik Maizera. Encik Maizera, apa khabar? Zamani Ibrahim. Zawani Ibrahim. Cik Zamani bertugas di mana Cik Zamani? Selangor FM. Selangor FM. Pembaca berita ke ataupun radio DJ ke? Okey, kita ada Puan Adikun, Mutiara, Farah, Besko. Besko dari mana Besko? Saya baca nama je lah. Kuching Sarawak. Wah, ramai juga orang sebelah sana Alhamdulillah. Kita ada Puan Nurul Haida, Chusio, Haslina, Salbia, Mazwani Afail dan kita tengok sekarang ada 35 orang. Okey. So kalau sebelum kita mula saya terang sikit berkaitan dengan dengan ADHTP ni. So sebenarnya ADHTP ni memang dia satu kajian sebenarnya saya buat kajian ni dia ada rentetan dari satu peristiwa sebab kajian saya adalah berkaitan dengan mereka yang tak seksual. Tak seksual ni banyaklah kalau di Malaysia. Jadi bila kita tanya soalan, mereka ni okey boleh pergi kerjasama lah. Mereka tak ada masalah golongan maknyah ni. Tapi masalahnya dia tak akan cerita. Dia tidak akan dia tak akan buka lah pekung di dada. Dia tak akan, kalau kita tanya dia akan jawab lah. Dan dia tidak akan jawab lebih daripada apa yang kita tak tanya. Jadi bila saya buat kajian tu, saya mendapati bahawa ada terdapat finding tu macam tak kena sebab melalui temuduga tu. Jadi untuk kajian seterusnya, saya terfikir apakah tools yang boleh digunakan untuk kita betul-betul boleh coka sampai subconscious mind dia. Subconscious mind ni apa Subconscious mind ni bahasa dalaman dia yang mana dia telah tersimpan tapi dia nak keluar tapi dia tak terkata melalui lisan. Tapi dia sebenarnya simpan dalam subconscious mind dia dan kita boleh nampak daripada segi non-verbal lah. So non-verbal contoh kita tengok orang yang bibir dia biru kan, bibir dia gelap. Bibir dia gelap ni biasanya orang kata orang yang mengisap rokok. Tapi dia takkan lah cakap dia isap rokok. Tapi kita boleh nampak daripada non-verbal dia. Okey, kalau kita tengok mata dia bergelap kan, kalau tengok mata dia gelap, kita nampak, kita tahu dia kurang tidur. Tapi dia kata, bila kita tanya dia dah tidur ke? Taklah, tak ada, okey je. Tapi non-verbal tu yang macam Prof kata tak pernah menipu. Jadi lukisan ni tuan-tuan dan puan-puan dia adalah bahasa non-verbal, bahasa bukan bahasa lisan. Dan sebenarnya kalau kita tengok dari segi communication, pakar-pakar communication expert mengatakan bahawa 55% maklumat yang disampaikan kepada kita adalah melalui non-verbal. So hanya 5% aja daripada apa yang diluahkan. So yang selebihnya memang daripada bahasa non-verbal lah, masuk konten dan non-verbal sekali. Maksudnya kuasa non-verbal tu, bahasa badan tu ataupun bahasa non-verbal yang bukan bahasa lisan tu lebih power daripada apa yang kita cakap. Jadi dari kita tengok sisi badan dia, kita boleh tahu. Jadi apabila saya menggunakan lukisan ni, saya nampak banyak benda yang saya boleh coka. Hingga kita boleh coka dia pada zaman kanak-kanak dia. Dan dari itu kajian saya menunjukkan bahawa mereka yang terlibat dengan transseksual ni, mereka yang terlibat dengan maknyah ni, dia ada 3 sebab utama lah. Yang pertama sekali memang disebabkan oleh genetik. So genetik ni tuan-tuan dan puan-puan ini just sharing lah. So kalau ibu bapa yang baru lahir melahirkan anak dia macam dalam fasa mengandung lah, fetus dalam bayi, kalau boleh elakkanlah ambil pil-pil macam pil-pil kecantikan lah, macam nak bagi kulit cantik. Sebab pil tu dia akan memberi sedikit memberi pengaruh kepada janin tu. So kalau janin tu lelaki, kita ambil pil-pil hormon tu, kita akan menyebabkan kromosom X tu dia ekstra daripada yang biasa. Jadi kita akan menyebabkan lelaki tu akan mengalami sindrom Klinefelter. Maknanya ni ataupun kerana genetik menyebabkan anak yang kita kandungan tu akan lebih kepada genetik wanita. Itu sebab kadang-kadang kalau kita tengok maknyah ni dia biasa dia guna ungkapan dia sharing sikit. Dia suka guna ungkapan mengatakan bahawa dia terperangkap dalam badan yang salah. So naluri dia kewanitaan tapi badan dia tubuh lelaki. Jadi ini adalah sebabkan genetik lah. Salah satu faktor adalah pemakanan
ibu ataupun ambil pil-pil tertentu lah, biasanya pil-pil untuk kulit cantik ataupun untuk kulit lembut, jadi dia boleh mempengaruhi fetus. Jadi dah kajian tu yang pertama lah. Yang kedua, mereka ni biasa ada pengalaman lepas, pengalaman trauma yang lepas. Biasanya kalau kes-kes yang transseksual pernah diliwat oleh kadang-kadang bapa kandung pun ada, pakcik, sepupu, dan yang ketiga kerana pembesaran dia. Maksudnya dia tidak ada figure of father tu. Dia tak ada figure father, lepas tu dia membesar dengan mak dia, dia rapat, jadi teridentifikasi dengan ibu dia, jadi dia berperwatakan lembut dan dia suka membawa identiti sebagai wanita. Itu saya kaji dalam setting transseksual. Tapi bila saya pergi di sekolah, rupanya TUS ini sangat berguna juga untuk macam Prof kata, kita mengeksplorasi konsep kendiri pelajar, lebih-lebih remaja. Jadi masa saya buat TUS ini, remaja lagi suka. Dia lagi suka untuk mengetahui lebih lanjut, dan lepas tu saya kembangkan untuk pergi kursus-kursus. Rupanya TUS ini sangat berguna. Jadi sebenarnya perkembangan ADHD ni dia secara tidak sengaja. Jadi saya berjumpa dengan Prof adalah pakar dalam bidang modul, dan dan dia juga adalah supervisor saya. Jadi bila kita tengok benda ni sangat membantu, jadi kita kembangkan, dan kita bermula 2015 jadi dia berkembang lah. So itu adalah sedikit berkaitan dengan ADHD. Jadi hari ini kita akan bincangkan sedikit pentafsiran secara umum. Okey, sahabat-sahabat ADHD, sebenarnya bila kita tahu yang umum ni saja, kita sudah menguasai 40%. Kita sudah menghadap 40%. Sebab kan kita tak boleh tafsir semua benda. Kalau kita jumpa klien kita, kita nak tahu masa yang cepat untuk tafsir, atau kita nak tahu dia secara seimbas lalu, bukan sesuatu yang mudah lah untuk kita nak tafsir dalam masa 5 minit, kita boleh kenal dia. Dan kadang-kadang lebih menyukarkan kita apabila kes-kes yang dirujuk. Jadi kita tak tahu macam mana nak approach dengan dia. Ini adalah penting masa pentafsiran umum ni. Maksudnya kita 40% kita sudah menguasai suatu umum ni, mana kita boleh baca klien kita ni macam mana. Tetapi kita masih lagi berpegang pada prinsip ASP tu lah. A tu mesti kita kena andaian. Andaian ni maksud hipotesis lah. Hipotesis kita berdasarkan apa yang kita belajar. Jadi yang kedua memang kena tanya. Nampak macam biasa tau tanya ni, tapi sebenarnya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, pertanyaan tu seperti kita panggil dia push button. Push button. Contoh, saya bertemu dengan klien saya, kita tak tahu mana nak mula. Lepas tu kita tanya dia, tak ada apa-apa lah. Ada apa-apa nak berkongsi? Tak ada apa-apa. Dah makan dah. Jadi perbualan tu jadi hambar sebab kita tak push the right button. Jadi bila kita tengok gambar, kita tahu apa mula nak tanya. Kita tengok pada gambar tu, kita tahu okey, yang dia ada hadapi masalah di tempat kerja. So terus saja kita tanya, macam mana keadaan hari ni bekerja? Okey, kita terus fokus pada tempat kerja dia sebab kita nampak bahagian pokok dia tu adalah menjadi keutamaan. Okey, jadi bila kita tanya tu sebenarnya kita telah push the right button. Lepas tu tiba kata, yelah tadi bos tu datang-datang je tiba-tiba nak marah kita, tak tahu apa pasal. So benda itu kita akan tanya lagi, lepas tu kita akan dapat the real problem. Tapi kalau kita tak ada asas nak bertanya, kita akan social talk. Macam mana hari ni? Okey? Okey je. Dah makan? Makan dah. Anak okey? Dia tak akan jawab sebab benda tu tak, orang kata dia tidak kita tak push the right button. Tapi hari ni tiba-tiba dia gaduh dengan isteri dia. So bila dia gaduh dengan isteri dia ataupun dia ada masalah dengan anak dia, kita tengok kat rumah dia ada macam isu. So kita terus tanya, so macam mana keadaan hari ni puan? Okey, anak sihat? Tiba-tiba muka dia akan berubah. Itulah anak saya tadi hari ni dia mengadu, dia sakit perut. Lepas tu saya tengok tadi masa dia buang air besar tu saya nampak darah. Nampak tak? Kat situ kita boleh terus tanya, dan tanpa kita sedari sebenarnya soalan yang betul dan tepat dan tak salah alamat, dia akan meneroka. Dia akan membuatkan klien akan selesa nak berkongsi dengan kita. Dan bila saya tengok pengamal-pengamal berkongsi dengan saya, apabila dia guna tools ni, orang cepat mudah percaya untuk cerita. Saya kata kenapa Dia kata macam ni, walaupun kita tak kenal kita, tapi contoh, kita ni akan percaya orang yang kita rasa dia pakar. Tapi tak pakar pun, tapi dia pakar. Contoh saya ada sakit perut. Saya tak akan cerita dengan kawan saya yang saya kenal. Sebab bila saya cerita dengan dia, apa yang dia boleh buat. Tapi saya akan pergi satu hospital yang saya tak kenal doktor tu. Tapi bila doktor pegang perut saya, doktor kata, perut awak ni macam panas, awak salah makan ke? So kita kata, baru kita akan cerita, ya tadi saya salah makan. Kenapa dia nak cerita? Sebab kita atas dasar percaya yang bahawa dia adalah expert field tu, dia adalah expert matter. Jadi kita akan cerita. Jadi inilah yang sebenarnya yang saya lihat banyak membantu
kita punya helpers ataupun akrab-akrab untuk meneroka isu sebenar klien dalam masa yang cepat. Dan saya lihat bahawa tools yang kita gunakan ni membuatkan penerokaan jadi singkat dan terus terarah. Jadi kita boleh buat terus laporan. Ya, kita terus boleh laporan ringkas dan kita minta pengesahan daripada klien. Okey, sekarang ni dari perbincangan kita dan melalui gambar saya akan simpulkan apa masalah puan sebenarnya, kenapa hari ini puan punya prestasi semakin menurun. Jadi biasanya orang Melayu, kita punya culture tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh bersetuju dengan saya, culture kita kat Malaysia, kita tak suka cerita hal keluarga kita dengan kawan-kawan kita sebab kita rasa itu adalah kita ataupun hal rumah tangga tu kelambu kita dan jangan buka pekung di dada. Tetapi ia memberi kesan kita bila di tempat kerja. Dia akan memberi kesan kita di tempat kerja. Tapi kita tak akan cerita. Orang tanya kenapa? Okey je. Tapi sebenarnya hal keluarga itu kadang-kadang membawa kesan kepada tempat kerja. Tapi dia tak tahu nak bawa ke mana. So kalau dia tak cerita dengan kita, macam mana kita nak berkongsi dengan dia? Jadi bila kita buat lukis, kita nampak, oh, this is something I have a issue. So kita pun tanya kat dia. So dia pun bercerita kat kita sebab kita bertanya ni sebab lagi satu, kita ni bila kita nak minta tolong, kita tak suka senang cerita kepada orang sebab kita takut bila kita cerita pada orang akan cakap itu masalah aku. Jadi aku tak nak bagi orang beban dengan masalah aku. Tapi bila orang bertanya, seolah-olah kita macam rasa ada orang nak ambil tahu. Jadi bila kita tengok tools ni, dia banyak membantu dari segi penderokaan yang lebih mendalam. So bila dia perhatian mendalam, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat mungkin bersetuju dengan saya bahawa apabila kita dapat meluahkan apa yang kita simpan, apa yang kita rasa selama ini kepada seseorang yang kita rasa percaya dan boleh diharapkan, at least 60% sebenarnya masalah kita sudah selesai. Sebab kita sudah luahkan apa masalah kita kepada orang. Kita simpan benda tu. So bila kita luah, benda tu dah jadi, dipanggil dalam istilah psikologi katarsis tau. Jadi kelegaan emosi. Walaupun kita tak selesaikan. Ini banyak berlaku. Dan kadang-kadang kenapa dia tak suka jumpa akrab, saya melalui kajian, saya cerita kajian sikit, kerana dia tak suka. Sebab kebanyakan ahli-ahli ni listen for reply. Maksudnya dia dengar untuk nak jawab balik. Tapi sebenarnya dia nak listen to understand. So kita nak listen and understand the issue. Jadi bila kita tak faham isu tu, kita banyak bagi nasihat, jadi orang macam tak apalah. Jadi dia tak beri kelegaan daripada segi emosi. Okay, so hari ni kita akan berkongsi, tuan-tuan dan perempuan juga, saya suka sangat kalau sahabat-sahabat boleh berkongsi, boleh bertanya. Boleh bertanya dalam chat, dalam chat ni saya akan baca dan saya akan jawab sebab macam Prof kata, saya ni lebih kepada structure. Saya akan pergi satu persatu. Puan Sofia mungkin faham kot. Puan Sofia, sebab saya pernah kursus dengan dia, saya memang structure, saya akan pergi satu persatu. Prof ni dia akan pergi semua bidang, dia akan pergi semua. Jadi saya akan research, mula-mula kita akan research umum, lepas tu pergi ke rumah, ke orang, lepas tu kita akan macam puzzle. Macam puzzle, kita susun puzzle tu nanti kita akan dapat the big picture. Okay, akan dapat the big picture. Tapi agak mencabar sebab kita berada di maya. Jadi yang penting sekali kita banyak ada sesi two way communication supaya puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan rasa perbincangan kita ni lebih hidup lah. Ada jiwa. Orang kata ada jiwa. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pertama sekali bila kita akan bagi arahan kita akan bagi arahan kepada kita punya sahabat yang kita nak bantu tu, kata kat dia, awak boleh tak sudi tak kalau awak nak melukis? Nanti biasa dia akan jawab macam ni. Biasa dia akan jawab macam ni. Okey, kalau contoh saya katalah Cik Razali Barber, boleh tak Cik Razali melukis? Biasa apa yang bermain dalam fikiran Cik Razali kalau saya kata melukis? Kita sebut nama Cik Razali. Biasanya kita ada kertas, pensel, alat-alat melukis lah. Okey, lepas tu saya pun jumpa Cik Razali jumpa saya. Kata kat Cik Razali ada isu lah nak berkongsi dengan saya sebagai akrab. Lepas tu tiba-tiba je saya suruh Cik Razali, okey Cik Razali boleh tak lukis? Apa perasaan Cik Razali bila dengar soalan saya tu? Memang kalau tak familiar memang terkejut lah. Kan dia akan terkejut. Terkejut. Lepas tu kata kau ni nak apa ni? Nak lukis-lukis ni kan? Lepas tu ada tak bermain dalam fikiran Cik Razali? Cik Razali akan cakap, aku tak pandai nak lukis ni. Ada tak rasa bermain lah? Cik Razali macam tu? Memang ada sebab kita tidak tahu apa expectation yang diminta. Sebab kita kena penuhi. Biasanya amalan kita ni bila kita kena minta 10 tu kita kena capai. Tapi kalau dia minta umum melukis tu jadi dia bermain dalam fikiran. Kan dia bermain-main.
Jadi Cik Razali Cik Razali pun rasa curiga kan nak lukis kan. Dapat kita buat dulu macam mana dia akan jadi hidup benda ni. Kita tanya pula Puan Salbiah. Puan Salbiah. Ya. Puan Salbiah, tiba-tiba Puan Salbiah jumpa saya. Kita pun tak kenal. Tiba-tiba jumpa Puan Salbiah boleh lukis tak? Apa respon Puan Salbiah? Kenapa kena lukis? Kena lukis. Lepas tu kalau Cik Puan Salbiah nak lukis ke ataupun macam mana? Saya akan melukis. Puan Salbiah okey. Puan Dila Manawawi. Puan Dila macam mana? Okey. Tak kenal ni. Tiba-tiba suruh melukis. Puan Dila rasa macam mana? Saya tanya dululah kenapa nak lukis. Bercakap je lah. Tak payahlah lukis-lukis. Tak payah lukis kan? Lepas tu Puan Dila rasa lukisan Puan Dila tu cantik sangat tak rasanya? Ya Allah, saya tak pandai melukis. Sebab tu saya tak nak lukis. Itu soalan yang nanti kita akan dapat daripada klien kita. Kita tanya pula Puan Norma. Puan Norma tak kenal saya ni. Data-data Puan Norma pun kena rujuk. Katanya lah Puan Norma ni shopping tak nak reti balik. Lama. Kalau hari Jumaat tu, lama sangat. Lepas tu kena rujuk. Lepas tu dia jumpa saya kata, okey Puan Norma boleh lukis tak? So apa respon Puan Norma? Saya tak pandai melukis. Itu jawapan dia. Betul tak? Jadi kan bila kita jumpa klien, the first step sekali sebelum kita suruh dia melukis, memang kena bina repo, Puan Sofia. Kita tanya dia, wah Puan Norma apa khabar hari ni? Cantik tudung hari ni, matching dengan baju. Kan? Kita pun cakap dia, Puan Norma pun senyum. Senyum tu pun dah bagi tahu, okey kita dah mula bina hubungan. So the first step sekali sebelum kita suruh dia lukis, memang kena bina hubungan. Lepas tu hari ni kita tengok Sofia, kan, kita wah Puan Sofia, hari ni nampak baju sedondon. Ada apa-apa aktiviti ke? Hari ni saya kena conduct khusus ADHTP lah RTM. Jadi kena pakai tu, kena sedondon sikit lah. Makeup kena touch-up. Jadi kita boleh memang macam tu kena bina hubungan. Jadi bina hubungan. Lepas tu kita pun kata sebenarnya saya diarahkan untuk berjumpa dengan Puan Norma. Bukan apa saja nak borak-borak dengan Puan Norma kan. Jadi Puan Norma saya ni tak adalah pandai sangat, just cuba nak berkongsi nak berkongsi dengan Puan Norma. Mungkin Puan Norma pun ada benda yang nak berkongsi setakat ni dengan sesiapa tapi mungkin diorang tak faham. Lepas tu borak-borak dah nampak okey, dia dah senyum-senyum dah kita, dah boleh ketawa-ketawa dengan kita, maknanya repo sudah terbina. So bila repo dah terbina, kita nampak punya pernafasan dia, dulu muka dia yang marah-marah. Ada juga yang datang kita marah, Puan Nuraini Maridi. Dia datang kita kan marah, kenapa panggil-panggil saya banyak kerja? Bila dia marah tu kita bagi dia tenang dulu, jangan terus bagi dia lukis. Sebab lukisan tidak akan berkesan sebab waktu kaedah dia marah. Sebab masa tu dia tidak dalam subconscious mind. Sebab kita nak masuk dalam subconscious mind dia betul-betul kena tenang. Jadi Puan Nuraini pun marah. Saya tak nak lah, kat rumah banyak lagi lah anak saya nak uruskan. Kenapa nak jumpa saya tak ada masalah. Jadi bila dia marah pun kita tanya, ada anak ke? Anak kerja kat mana? Bila dia tenang, dia dah okey, duduk dia dah okey. Lepas tu baru kita dah tengok dia dah tenang, nafas dia dah okey, baru kita kata, Puan Nuraini boleh tak tolong saya kalau saya nak minta Puan untuk melukis? Untuk apa saya tak pandai melukis lah? Macam Puan Norma kata kan, saya tak pandai melukis lah. Saya lukis saya tak cantik. Tak, dia bukan pasal cantik ke tak. Dia sebenarnya lukisan ni dia memberi makna. Tahu tak, lukisan ni sebenarnya adalah bahasa pertama kita. Dan sebenarnya dia boleh mengungkapkan personaliti kita, kekuatan kita yang orang tak nampak. Jangan kata kelemahan, kata kekuatan. Sebenarnya kadang-kadang Puan Nuraini, orang nampak Puan Nuraini pakai spek macam nampak muka serius je. Tapi kita tak tahu kat rumah Puan Nuraini mungkin romantik orangnya gitu kan. Jadi so dia lukis. So bila dia lukis kan, bila dia kata bersih dia tak lukis, bukan cantik atau cantik tapi kita nak tengok makna je. Lepas tu Nuraini pun kata, okeylah boleh lukis, kita bagi dia apa? Kertas A4. Kertas A4, satu pensel, bagi dia pemadam. Sebab kita nak tengok karakter dia. Nanti dalam umum ni kita akan tengok karakter dia masa dia melukis. Orang yang gigih, bila dia lukis, dia tak akan pandang kita. Yang ni jadi fokus tau. Yang ni bagus kalau bagi dia kerja-kerja account. Ni bagi kat dia. Dia memang akan fokus. Ni orang yang fokus ni, kita tengok kalau dia melukis, dia tekun. Dia ni ada karakter orang yang, orang panggil dia konvensional ni, maksudnya orang yang tekun. Kita boleh bagi dia kerja-kerja pengkeranian, kerja-kerja edit, audit dia bagus. Dia akan fokus. Dia tak lukis. Tapi kalau dia lukis lagi satu kan, dia ambil pemadam, dia padam. Dia ambil lukis, dia ambil pemadam, dia padam. Ini ada orang yang was-was. Maknanya orang macam ni, jangan bagi dia dua makna. Jangan bagi dia double meaning. Dia susah nak buat keputusan. Contoh kita tanya kepada Puan Siti Wahaya.
Puan Siti Raya, awak nak pergi kursus A ke B? Dia dah confused. Dia susah nak buat keputusan. Tapi bila kita nampak dia ni jenis orang yang padam-padam, sikit-sikit padam, kita terus cakap dengan dia. Puan Raya, awak kena pergi kursus A ni sebab kursus B ni awak dah pergi. Dia okey. Jadi ada orang macam tu. Jadi kita dah nampak personality dia. Lagi satu kita tengok pula, kalau dia lukis tu ambil masa. Okay, berapa masa yang diperlukan untuk kita bagi dia lukis? Untuk normal person, biasanya dalam 30 hingga 45 minit. 30 hingga 45 minit it is a normal person. Maknanya dia seorang yang munasabah orangnya. Tapi kalau dia ambil masa yang terlalu panjang, dia ni jenis orang yang terlalu teliti. So kalau kita bagi keputusan kat dia suka kita bagi dia satu persoalan untuk dijawab, dia suka untuk nak bagi keputusan sebab dia banyak fikir. Jadi kita boleh nampak dia punya personality tu melalui task yang kita bagi. Okay? Lagi satu, kalau dia cepat buat. Dan bila cepat buat, kita tahu dia ni jenis orang yang cepat buat kerja, bila dia bagi tugas buat. Tapi bila kita tengok dia lukis, tak berapa proper. Yang ni dia buat kerja bagus, tapi biasanya buat kerja orang kata seperti melepaskan batu di tangga. Jadi cara dia melukis, masa yang dia ambil, pergerakan dia, itu semua sebenarnya menunjukkan secara tak langsung personality dia dalam dia melaksanakan satu tugas. Jadi kita boleh baca sedikit, tapi ingat tak tepat. So kita boleh tanya dan akhirnya kita minta pengesahan. Kita minta pengesahan. Puan Nurul Aida, kita kena minta dulu pengesahan kat dia, betul atau tidak. Sebab sangat penting kita pengesahan pada klien tu yang penting. Tapi kalau klien kata tidak, kita tidak judge klien. Ingat dalam ADHTP ni memang ketepatan dia sangat tinggi. Macam Puan Sofia pun kata, dia mengakui bahawa kadang-kadang ketepatan hampir 100. Tapi kita masih lagi percaya bahawa klien itu yang lebih tahu tentang diri dia. Jadi begitulah yang terjadi. So task yang pertama, kita bagi dia satu kertas A4, satu pensel, satu pemadam. So suruh dia lukis. Suruh dia lukis dan kita tengok, dan masa biasanya bagi 20 hingga, kita tak katalah masa tu, tapi kita dalam literature ataupun kajian-kajian lalu menunjukkan masa yang untuk orang yang normal, yang dalam buat pertimbangan untuk melukis rumah pokok orang biasa 30 hingga 45 minit. Tapi bergantung juga pada umur lah. Biasa kalau remaja hingga dewasa 20, 30 hingga 45, mereka mempunyai rational pertimbangan akal yang waras lah. Jadi kalau tak ambil masa lebih sangat, dia selalu yang orang yang terlalu teliti. Dan kalau terlalu ringkas sangat, dia jadi seorang yang ambil mudah. Okay, nanti kita akan tengok kedudukan dia. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dapat menguasai sini saja, perstrukturan umum saja, kita sudah menguasai ilmu ini 40%. Dan kita boleh melihat personality manusia itu 40%, kita dah tahu personality dia lah. Okey, kita tengok sedikit. Ada sahabat kita daripada Noraini Maridi. Tuan, maknanya pemerhatian itu bukan setakat menilai lukisan yang dahsyat, tetapi juga masa yang melukis. Betul, Puan Noraini. Maknanya dalam lukisan ni, bila dia melukis tu kita boleh akan tengok karakter dia. Lepas tu kita boleh tengok tahap tekanan dia, tahap tekanan kuat ke, tahap tekanan rendah ke. Itu semua sebenarnya sangat mempengaruhi klien kita. Okey. Lepas tu dia dah lukis, dia tak selesa kita tengok dia. Dia tak selesa kan? Ada yang tak selesa kan? Kalau dia tak selesa nak tengok, tak apa, tak ada masalah, kita jangan tengok. Tidak mengapa, kita bagi keselesaan kepada klien. Sebab kalau dia tak selesa, lukisan tu akan mengganggu dia untuk dia meluahkan apa yang bermain dalam subconscious mind dia. Berbeza tau gambar, arahan sama. Kan, kita bagi arahan tu sama. Contoh lukis macam Prof hantar dekat WhatsApp kan. Prof kata lukis gambar orang, pokok dan orang. Cuba tengok gambar, tengok balik dalam WhatsApp kan. Berbeza. Dari segi kedudukan, dari segi gambar pokok yang dilukis, ada lukis gambar pokok kelapa, ada lukis tambah-tambah, berbeza. Walaupun kita menggunakan satu arahan yang sama, tetapi lukisan berbeza. Persoalannya kenapa begitu? Persoalan kenapa macam tu? Dari satu soalan yang sama, dari satu arahan yang sama, tetapi kenapa lukisan itu berbeza? Jawapan yang paling mudah adalah kerana manusia itu unik dan berbeza dan mempunyai pengalaman yang berbeza. Jadi setiap sesuatu itu dia melihat sesuatu itu unik. Jadi kita kena faham bagaimana keadaan itu melihat dunia dia. Jadi bila kita nak membantu orang, sebenarnya kita hendak membantu dia melihat kekuatan yang dia ada untuk dia bantu diri dia sendiri. Kita tak mampu nak bantu orang. Sebab kita mungkin ada keuangan yang kukuh, tapi sahabat kita mungkin keuangan tak kukuh. Jadi you dilantik sebagai akrab untuk apa? Untuk melihat kekuatan yang ada pada pekerja, kawan kita, bagaimana dia menyelesaikan masalah dia. Kalau harap kita tak mampu.
tak akan mampu menyelesaikan masalah orang. So, kenapa akap ni diwujudkan? Kalau kata tak mampu, tetapi kita ada kelebihan mengenali manusia kerana kita tahu setiap manusia tu ada potensi, dengan potensi yang dia ada tu lah dia akan membantu diri dia sendiri. Tetapi kadang-kadang, tuan-tuan dan sahabat-sahabat, kadang-kadang Cik Rafael, kadang-kadang Cik Azlin, dia tak tahu apa potensi yang dia ada. Sebab tuan-tuan dan perempuan, hidung saya dekat dengan saya tapi saya tak nampak hidung saya. Yang nampak hidung saya, siapa? Encik Chow, Cik Suhanis yang nampak hidung saya tapi saya tak nampak hidung saya. Itu kadang-kadang dalam kita membantu, kita perlukan somebody untuk melihat kekuatan kita. Kadang kita tak sedar. Inilah yang kita boleh bantu sahabat-sahabat kita. Jadi bila kita tahu potensi dia, pertama sekali kita tengok lukisan dia. So pertama tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat, bila dapat je lukisan ADHTP ni, kata dia lukis gambar pokok orang kan. Dia ke atas A4. Dia ke atas A4 kan. Itulah macam ni kan kertas dia. Jadi kita nak tengokkan kedudukan dia, kita ambil kertas tu, kita lipat kepada 4. Tuan-tuan dan perempuan ada tak tu lukisan dekat tuan-tuan dan perempuan punya? Ada Okey, ada kan? Cuba lipat 4. Cuba lipat kepada 4, kita nak tengok kedudukan dia. Okey, kita akan nampak 4 kedudukan ni. Jadi kan kedudukan ni kan dia ada makna dia. Okey, dia ada maknanya. Tapi saya percaya gambar-gambar yang cuba saya tengok ni adalah normal tau. Sebab apa saya kata normal? Sebab gambar tu kalau tengok dia tidak ada lebih ke kanan, tak ada lebih ke kiri, tak ada lebih ke kanan. Dia keseimbangan dia sekata. Betul Kita tengok Mutiara FM. Gambar seimbang ke tak? Seimbang kan? Rafael macam mana? Seimbang tak Rafael? Gambar. Seimbang. Cuba tengok. Wan Azhan, Tuan Wan. Gambar macam ada seimbang kan? Jadi kedudukan dia maksudnya seimbang. Maknanya kalau kedudukan seimbang maknanya kita normal lah. Sebab kita memang manusia normal pun. Kita normal. Normal lah. Itu memang biasa. Tapi nanti tuan-tuan dan perempuan, kalau manusia tu ada, kalau individu tu ada masalah, kita akan tengok lukisan dia pelik tau. Kadang-kadang dia lebih sebelah kanan, kadang dia lebih sebelah kiri, kadang-kadang dia sebelah ke bawah. Tetapi cuba kita tengok gambar yang berada di posisi tengah. Gambar kita tu, kita tengok di posisi tengah. Apa yang berada di posisi tengah kat sini? Tak kira lah mana-mana tapi dia berada di posisi tengah. Kita tanya Cik Alang. Cik Alang ada di talian, Cik Alang? Okey. Baik, kita tengok sahabat kita respon. Okey. Okey, Cik Norma, Cik Noraini Maridi Cik Noraini Maridi rumah, betul Cik Noraini? Rumah. Cik Norma Tohing, maafkan saya, rumah juga. Okey, Farah Idayu Kamaruzaman, rumah juga di tengah. Okey. Wan Azhan. Wan Azhar yang mana? Tengok sikit. Dia kapal. Ada tak Cik Wan Azhan? Cik Wan Azhan, nak tanya sikit boleh? Cik Wan Azhan ada cita-cita ke nak pergi haji? Ada. Bila tu? Kalau boleh secepat mungkin. Sebab kapal ni biasanya orang yang memang berhasrat sebenarnya nak pergi haji. Ada simpan hazam nak pergi haji ni. Betul Cik Wan Azhan Betul. Berapa persen ketepatan tu? 70. 70. 70 rasanya tinggi jugalah 70 tu. Maksudnya ada di tengahnya kapal. Maksudnya sekarang ni dia fokus lah ni. Nak simpan duit ni nak pergi haji. Dia betul-betul di titik pertemuan antara 4. Tak tengah kapal Betul tengah. Dia ada 2, sama ada nak pergi haji ataupun nak pergi macam bercuti lah. Nak pergi bercuti jauh. Ada tak rasa Cik Azhan? Ada lah, tak ada tapi sebab sekarang tak boleh nak merentah banyak kan, jadi terbatuk kat situ. Okey, bagus. Nanti kan dalam gambar ni kita akan nampak 4 benda tau. 4 perkara yang bila kita nak tanya, kita kena faham 4 perkara ni. Sebab dalam gambar ni dia ada 4 perkara dia akan keluar. Okey, kita tengok juga Encik Rizauddin. Rizauddin rumah juga Encik Rizauddin. Ya, saya. Encik Rizauddin rumah juga. Okey, bagus.
Okey, Puan Haslina Hamzah pokok, Cik Sofia rumah, pokok. Chu Siu Wei pokok kita tanya dulu yang rumah ni. Okey, yang lukis rumah. Okey, Cik Nuraini, Puan Norma, Puan Farah Yu, benda yang menjadi keutamaan ataupun sering orang kata menjadi bukan keutamaan tau, sering menjadi concern lah adalah berkaitan dengan family. Betul atau tidak? Berbanding yang lain. Betul ke Puan Nuraini? Selalu menjadi concern Puan Nuraini ni adalah berkaitan dengan keluarga. Puan Norma betul Puan Norma Tohing? Keluarga menjadi keutamaan, menjadi orang kata concern. Kalau anak, banyak concern lah pasal anak, pasal suami, pasal apa nak makan lepas ni, dia menjadi concern. Okey, kita tengok pula yang lukis yang di tengahnya pokok. Puan Haslina ada Puan Haslina? Ada. Logo baru logo baru tu. Ada. Tarik. Okey, Puan Haslina. Puan Haslina concern sekarang. Umur berapa Puan Haslina? Ya. Umur Puan Haslina berapa sekarang? Umur 49. 49. Ada tak selalu ada fikir macam nak apa ni orang kata? Nak orang kata concern berkaitan dengan kerjaya? Ada. Kerjaya Okay. So kalau apa yang berada di tengah, kata pokok, kalau rumah adalah berkaitan dengan ni ada ni lah. Puan Haslina mungkin boleh mute kot. Okey, maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang berada di tengah tu, lukisan yang berada di tengah itulah yang menjadi concern dia. Maknanya kalau kita nak buka bicara dengan klien kita, kita fokus yang apa-apa yang dia ada di tengah. So kita boleh tanya apa concern dia. So kalau macam Puan Nuraini dan Puan Norma, mungkin kita boleh tanya kat dia. So macam mana keluarga hari ni? So biasanya Puan Norma ni kalau anak dia sihat ke, anak dia hari ni dah mula belajar ke, dia suka tahu kalau berkongsi tentang keluarga. Dia bukan nak cerita sangat tapi dia bagi dia keluarga tu satu nikmat di dalam hidup dia. Contoh kalau anak dia dapat belajar kan, lepas tu katakan dia macam anak dia hari ni menang ke, dia bukan apa, dia suka berkongsi hal keluarga sebab keluarga dia tu menjadi jadi concern dalam hidup dia. Jadi kalau berkaitan, kalau nampak rumah dia di tengah itu, dia biasa banyak concern. Concern ni apa? Dia ambil berat tentang, dia banyak ambil berat tentang keluarga dia. Tapi kalau pokok, biasanya dia akan bimbang tentang, dia banyak concern tentang kerjaya dan impian dia. So kalau orang di tengah, maknanya jenis manusia yang suka untuk mempertingkatkan diri dia. Mempertingkatkan diri dia. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam lukisan tu kita boleh tanya dia, apa yang dilukis pertama? Apa yang dilukis pertama? Dan macam Cik Ahmad Tamizi. Cik Ahmad ada di talian. Terborak sikit dengan Cik Ahmad. Okey, Cik Ahmad boleh dengar ke? Okey, Cik Ahmad. Cik Ahmad lukis pertama apa? Rumah, pokok orang ataupun simbol lain? Okey, tak apa jelas. Okey. Okey, tak apa jelas, tak apa sayang. Kita dengar Cik Franz. Franz. Cik Franz. Kita dengar dulu. Okey. Okey, tak apa. Okey, baik, apa yang dilukis pertama, okey, ingat gambar yang dilukis pertama, yang dilukis, kalau kata rumah, kita bagi arahan, lukis rumah, pokok dan orang, lukisan pertama yang dilukis, kata kalau dilukis rumah, rumah yang menjadi keutamaan, maknanya family jadi keutamaan dia. Tapi kalau rumah tu berada di tengah, maknanya rumah itu menjadi kesan dia, yang dia ambil berat. Jadi kalau dia lukis rumah pertama, dan rumah berada di tengah, ini maknanya keluarga dia menjadi first priority dalam hidup dia. Maksudnya keluarga menjadi first priority dalam hidup dia. Okey, katakan kalau dia yang pertama lukis adalah berkaitan dengan pokok, pokok ni adalah berkaitan dengan impian dan kerjaya, maknanya dia sangat, kerjaya dia menjadi keutamaan bagi dia. Mungkin Puan Chiu, kerjaya menjadi keutamaan dalam hidup dia dan concern dia. Sebab dia lukis pokok di tengah dan yang pertama. Dan kalau orang yang dilukis pertama,
biasanya dia adalah bimbang ataupun keutamaan adalah terhadap diri dia, dan biasanya dia dilukis daripada orang-orang yang gelandangan yang tak ada keluarga, biasa dia akan lukis diri dia kan, dan berada di tengah. Biasa kalau kita pergi ke golongan-golongan bergelandangan kita akan nampak. Okey, kita temuduga sikit Kimi Sharif. Cik Kimi Sharif ada di talian? Cik Kimi boleh dengar? Ya tuan. Okey, Cik Kimi lukis pertama gambar apa? Rumah. Rumah yang berada di tengah? Di antara titik pertemuan tu pintu. Pintu, antara rumah tu pintu nak tanya Cik Kimi dah kahwin ke belum? Belum. Kahwin. Sekarang duduk dengan siapa? Dengan mak dengan ayah ke? Sekarang duduk dengan kakak. Dengan kakak. Kakak lah. So sekarang ni nak tanya sikit boleh berkongsi? Boleh tuan. Cik Kimi rasa ada ke rasa kadang-kadang sunyi, rasa macam nak kahwin, nak bikin rumah tangga? Sentiasa ada. Ada jadi Cik Kimi sekarang tengah mencari jodoh lah ni InsyaAllah. InsyaAllah sekarang ni nak macam fasa umur Cik Kimi ni macam dah fikir dah nak bina keluarga. Ada tak kadang-kadang biar Cik Kimi minta tanya soal lah, minta maaf lah tanya Cik Kimi Okey. Cik Kimi umur berapa dah? Saya baru 24. 24 lah. So muda lagi lah. So Cik Kimi rasa sekarang ni memang dah bersedia lah untuk berumah tangga? Belum tuan. Belum lagi lah. Tapi ada tak concern macam bila rasa macam dah ada pasangan ke belum? Belum lagi tuan. Belum lagi lah. So keluarga ni dia ada mungkin sebab keluarga ambil berat tentang ibu bapa ke ataupun macam mana? Lebih kepada macam tu lah. Lebih ambil berat keluarga, adik-beradik semua tu kan. Okey, paling banyak-banyak tu yang encik rasa bimbang sekali dalam keluarga siapa? Bimbang yang macam mana je? Macam kalau kita, macam contoh kalau Cik Kimi dalam keluarga tu siapa yang encik yang paling concern lah? Dia tak ada nak kata nak bahagi macam mana. Saya semua okey, tak ada masalah. Cuma sebab arwah mak saya lah, tu lah. Masih teringat lagi lah ya tuan. Jadi kan kalau kita nak meneroka klien kita, bila kita tengok apa yang berada di tengah dan pertama, benda tu kita boleh tanya dia. Sebab itulah memberi kesan kepada sahabat kita lah. Okey, baik. Tuan-tuan dan perempuan katakan ada satu, bila kita melihat gambar ni, kita akan tengok daripada 4 sudut Sudut yang pertama, dalam gambar tu kita boleh melihat apa yang dia inginkan, iaitu desire. Desire ni apa yang diinginkan, maksudnya macam ni. Contohnya tuan-tuan dan perempuan apa yang dia nak tetapi tak dapat dalam dunia nyata. Contohnya dia nakkan anak dia dah berkahwin lama tapi masih tak ada anak. Biasanya dia akan lukis gambar baby. Tapi bila tanya, awak dah ada baby ke belum? Maksudnya tapi kenapa ada baby? Dia lukis baby dia pegang baby. Maknanya tuan-tuan dan perempuan, dalam gambar ni maksudnya dia ada aspek yang pertama iaitu desire, dia inginkan anak. Jadi kita boleh teroka. Kita boleh teroka berkaitan dengan anak sebab gambar itu akan terhasil ataupun dia akan menunjukkan atau menggambarkan bahawa yang pertama sekali desire, maksudnya keinginan dia tetapi tidak dapat dalam dunia nyata. So dia akan terzahir melalui lukisan. Contohnya dia lukis banyak bunga. Dia banyak lukis gambar banyak bunga. Lepas tu bunga ni melambangkan keindahan dan kasih sayang. Maknanya dia kurang kasih sayang, dia inginkan kasih sayang. So yang pertama biasanya klien kita akan lukis apa yang dia nak tetapi tidak dapat dalam dunia nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, denial tau. Denial ni maksudnya benda ni ada pada diri dia tapi dia tak nak orang lain tahu. Ada pada diri dia tapi dia tak nak orang lain tahu. Contohnya, minta maaf. Sebab dalam lukisan ni memang macam tu. Boleh nampak. Contohnya kalau perempuan kadang-kadang dia tahu dia nak rahsiakan suami dia dia sudah bercerai dia sudah bercerai. Jadi tapi dia tak nak dapat status janda tu. Dia tak nak bagi tahu masyarakat. Tapi dalam gambar tu akan nampak tanda tu. Yang kedua mungkin lelaki yang mengalami mati pucuk. Minta maaf saya guna mati pucuk. So dia tak nak bagi tahu ke orang ramai yang dia bimbang benda tu, dia cuba menafikan dia mati pucuk, tapi sebenarnya realiti dia impotensi mati pucuk, dia pun akan nampak dalam gambar tu. Maksudnya denial. So dalam gambar tu apa yang dia terjadi pada diri di realiti tapi dia tak nak orang lain tahu. Itu juga akan tergambar dalam lukisan. Yang pertama tadi desire, dia nak tapi benda tu tak ada. Yang kedua denial, dia memang realiti macam tu tapi dia tak nak orang lain tahu.
Jadi kita akan nampak daripada gambarannya. So kita bagi dulu asas-asas ni. Yang ketiga, kita boleh tengok daripada aspek positif. Ini sebab tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok gambar, kita fokus dulu daripada aspek positif gambar tu. Positif macam ni Kalau dilukis gambar, biasanya besar-besar tau. Lukis pokok besar, rumah besar, pokok besar, rumah besar, orang besar. Dari segi sudut positif, dia ni seorang yang berani mengambil tindakan dan seorang yang mempunyai self-confidence yang bagus. Mempunyai keyakinan diri yang bagus. Jadi aspek positif dia begitu. Tapi kalau kita tengok daripada keseluruhan gambar, mungkin dia boleh jadi negatif. Boleh jadi negatif, iaitu apabila dia ni jenis orang yang agresif. Jadi dalam gambar kita boleh tengok. Boleh tengok daripada aspek positif, boleh tengok daripada aspek negatif. Jadi kita boleh tengok gambar tu. Jadi kita boleh tengok gambar ni, kita boleh tengok dalam lukisan gambar sebenarnya dia menggambarkan 4 perkara dalam kehidupan kita. Pertama, apa yang kita nak tetapi tidak dapat dalam dunia realiti. Contohnya kita nak anak, kita nak rumah, kita nak beli kereta baru tapi masih belum. Macam tadi sahabat kita lukis kapal. Dia masuk dalam kategori desire. Maksudnya dia nak pergi haji tapi keadaan masih belum mengizinkan. Jadi tergambarlah kapal tu. Itu kan simbolik. Nampak? Lagi satu denial tadi tu. Denial dia cuba menafikan apa yang berlaku pada diri dia tapi dia tak nak orang lain tahu. Contohnya ada lukisan, dia ada 2 orang anak tapi dia lukis seorang je anak. Bila tanya kenapa dia lukis anak yang ni, rupanya dia cuba menafikan bahawa dia ada anak yang autism. Tapi terlukis dalam gambar tu, dia ada 2 orang anak tapi dia lukis satu saja gambar anak dia. Sebab anak tu menjadi concern dia sebab dia bimbang masa depan, pun tergambar melalui lukisan. Yang ketiga, kita boleh lihat gambar ni dari segi sudut positif. Macam tadi positif kalau akar dia, kalau kita tengok akar tu sebenarnya dia melambangkan akar ni dia sebenarnya melambangkan trauma masa lampau. Tapi dia juga boleh jadi elemen positif di mana pengalaman lampau dia tu menjadikan dia lebih kuat. Nampak tak elemen positif tu? Dan juga elemen negatif lah. Maksudnya ada kadang-kadang yang lukis tajam-tajam ni, lukisan dia banyak berbentuk tajam-tajam, kita boleh katakan dia seorang yang agresif. Jadi kita boleh lihat gambar ni daripada 4 aspek tu lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dapat gambar ni, lagi satu ada tak isu kan, kadang-kadang dia lukis gambar. Dia lukis gambar, tapi dia tak nak bagi tahu siapa pelukis dia. Atas sebab faktor-faktor rahsia. Contoh kawan kita dah pergi kursus ADHP ni. Kita dah pergi kursus ADHP ni. Jadi dia pun bagilah gambar dekat Madam Chew. Madam Chew, dia pun bagi kat Madam Chew, dia kata okey awak sudah pergi kursus, awak boleh tak tafsir gambar ni? Lepas tu bila Puan Chew tanya siapa yang ni, dia tak nak bagi tahu. Sebab dia nak sebab ada faktor-faktor kerahsiaan. Tak mengapa, boleh. Cuma dapatkan 4 maklumat ni daripada klien tu. 4 maklumat ni daripada klien tu sebab 4 maklumat ni sangat penting sebab yang ini dia akan menentukan pentafsiran yang lebih tepat. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, kena tanya jantina dia. Dia tak nak beritahu ini lukisan ni datang daripada Farah lah contoh. Ni Farah punya Azlin. Tapi bagi gambar kata jangan bagi tahu saya yang lukis. Saya nak tahu apa dia punya pentafsiran. Jadi yang pertama sekali kita tanya dia yang lukisan ni lelaki ke perempuan. Sebab pentafsiran lelaki dengan perempuan ada sedikit berbeza. Contoh, kalau lukisan lelaki, dia lukis gambar lelaki normal, maknanya dia boleh menerima dia sebagai lelaki. Tetapi kalau lelaki, dia lukis gambar perempuan dan tak ada gambar lelaki, dia mungkin ada isu, dia panggil dia tidak selesa dengan jantina dia ataupun dia panggil identity disorder. Dia ada kecerahan identity, dia tidak boleh menerima identity dia sebagai lelaki. Dan kebanyakan golongan-golongan maknya biasanya dia akan lukis gambar dia sebagai perempuan. Jadi kalau lelaki lukis gambar lelaki normal, perempuan lukis gambar lelaki lukis gambar perempuan tak normal. Begitu juga sebaliknya. Kalau perempuan lukis gambar perempuan normal, kalau perempuan lukis gambar lelaki mungkin ada benda yang tak normal. Jadi bila kita nak tafsir gambar tu, yang pertama sekali kita kena pastikan bahawa jantina dia, jantina dia sama ada lelaki ke perempuan. Okey, setakat ni boleh ke perempuan? Boleh ke Cik Sofia? Boleh jelas ke suara saya? Takut saya cakap seorang-seorang je. Boleh. Boleh
Okey, maknanya begitu. Yang pertama tadi kita tanya jantina dia, sebab jantina ni dia dia akan mempengaruhi sedikit pentafsiran yang berbeza lah. Yang kedua, kalau dia tak nak bagi tahu siapa dia dapatkan umur dia. Umur dia berapa? Kita nak tahu umur dia berapa. Sebab kanak-kanak yang melukis dengan orang dewasa melukis, dia ada sedikit perbezaan. Sebagai contoh, kanak-kanak kalau dia banyak lukis gambar kemaluan tau, kemaluan genital lah, sama ada lelaki atau perempuan, dia mungkin ada dipanggil sebagai, dia mungkin jadi mangsa kepada sexual harassment kalau kanak-kanak. Kalau kanak-kanak. Okey, kalau kanak-kanak lukis gambar kemaluan, mungkin dia adalah mangsa kepada sexual harassment. Tapi kalau orang dewasa dan remaja lukis gambar kemaluan, kalau lelaki lukis gambar perempuan, minta maaf, telanjang, nude dia lukis gambar perempuan telanjang, dia mungkin seorang yang suka menonton pornografi. Okey, kalau kata dia lukis gambar dia tak berpakaian, menunjukkan tubuh, dia juga mungkin seorang yang suka show off. Show off ni maksud suka tunjuk badan lah. Jadi dia berbeza pentafsiran tu. Jadi kanak-kanak yang melukis dan orang dewasa ada sedikit perbezaan. Contoh lagi satu kanak-kanak kalau dia melukis kartun, itu normal. Contoh dia lukis gambar Batman kan, Batman ke Naruto ke kan, ataupun dia lukis gambar Doraemon ke, itu adalah normal bagi kanak-kanak. Tetapi kalau orang dewasa lukis gambar Doraemon ke, dia lukis gambar orang lidi, dia lukis gambar Naruto, kita boleh tahu tak pemikiran dia, maksudnya dia tak matang. Itu bila kita tengok, pertama tadi kita kena tanya, okey, umur dia ni jantina dia apa? So yang kedua, bila kita tengok lukisan ni, kita boleh tanya umur dia berapa. Dan yang ketiga, kita kena tengok dia punya tangan tu, dia jenis yang bila menulis tu tangan kanan ke tangan kiri. Sebab apa? Tangan kanan dan tangan kiri ni ada perbezaan sebab dari segi kedudukan. Nanti kita akan bincang dari segi kedudukan. Okey, kedudukan. Contohnya biasanya kalau orang lukis banyak sebelah kanan, okey, dia ni jenis orang yang suka bimbang dengan masa depan. Dia banyak bimbang dengan masa depan dia. So banyak orang yang anxiety ni biasanya dia akan lukis banyak lukis di bahagian sebelah kanan. Itu sebab bila kita lipat kan, bila kita lipat, kita tengok dekat kita. Jadi kalau banyak gambar di sebelah kanan, lepas tu banyak sebelah kanan, lepas tu besar-besar, ini orang yang terlalu anxiety terhadap masa depan. Jadi dia ni biasanya boleh mendapat penyakit anxiety lah. Mudah anxiety. Macam COVID ni kan, macam-macam lah dia fikir, dia overthinking. Kata kalau tak ada vaksin ni macam mana, nanti kalau aku pakai nanti dapat side effect lain ke, dia banyak terfikir untuk masa depan. Jadi kalau sebelah kiri, dia banyak lukisan tu banyak sebelah kiri Jadi dia ni jenis orang yang orang kata pengalaman lalu dia tu banyak memberi kesan kepada dia. Jadi orang macam ni, dia mudah dapat kemurungan. Dia sebelah kiri. Okey? Tetapi kalau dia tangan kidal, dia left handed maksudnya kalau dia melukis, dia menulis menggunakan tangan kiri, dia punya pentafsiran berbeza, dia terbalik. Nampak tak? Jadi kita boleh tahu, kalau dia kidal, kalau dia lukis sebelah kanan, maknanya dia punya pentafsiran sebenarnya dia di sebelah kiri. So terbalik lah. Dan yang keempat ni, yang ni pilihan lah. Kita boleh tanya dia sama ada dia dah kahwin ke belum. Ataupun kita boleh tanya juga dia kerja apa. Sebab biasanya orang yang bekerja dalam graphic design, architecture yang biasa melukis, pentafsiran lukisannya biasa tak begitu tepat. Sebab biasanya dia melukis banyak menggunakan kognitif. Biasa tak berapa tepat. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, yang tak pandai melukis tu lagi bagus sebenarnya. Yang tak pandai melukis tu adalah sebenarnya lebih bagus. Sebab apa? Sebab kita tidak melihat, kita bukan nak melihat kepada cantik ataupun buruk sesuatu gambar tu, tapi kita nak melihat makna dari sesuatu gambar tu. Jadi kita tanya pada klien lah, ni gambar apa, sebab setiap gambar dan simbol tu memberi makna pentafsiran dia. Okey. Dan kita boleh tengok lagi satu, kalau dah kahwin dengan belum kahwin yang ni saya nak tanya dulu siapa dalam gambar dia, cuba tengok dalam gambar rumah dia punya pintu double, ada 2 bilah. Cuba tengok. 2 bilah. Tengok balik dalam gambar tu. Okey, kita terus praktis lah ni kita praktis supaya kita nampak. Ni dah 2 hari ni penat juga kepala kita ni. Satu-satu kan. Jadi kita terus praktis. Kita tengok gambar. Okey. Gambar dia dalam lukisan gambar rumah dia tu
dia punya pintu tu 2 bilah. Maksudnya ada double. Boleh berkongsi? Kita tengok kat sini. Okay, Selindong saya nak tanya dulu. Yang Encik Rafael Betul Cik Rafael? Cik Rafael punya pintu double Betul Cik Rafael? Ya betul, double. Ya, Okey, betul. Cik Rafael dah kahwin ke belum? Sudah Sudah. Okey, kalau sudah, kalau biasanya pintu dia double, ada 2 macam dia double kan? Maknanya Cik Rafael rapat dengan isteri. Betul ke? Maksudnya Ya, Cik betul. Rafael ni dengan isteri ni macam romantik lah, lepas tu macam kawan. Betul ke Cik Rafael? Kawan baik. Best friend. Kawan baik. Macam rasa kawan baik kan? So, bagi orang yang dah berkahwin, bila dia lukis gambar, pintu dia rapat, ini biasanya dia dengan pasangan dia biasanya rapat. Dia anggap macam pasangan dia macam kawan lah. Tapi orang yang baru kahwin, berbeza pula pentafsiran dia. Dia berbeza. Sebab biasanya orang yang baru kahwin, kalau dia buat gambar dia macam ni, pintu dia ada 2 bilah kan macam ni kan? Kan gambar dia macam ni kan? Dia nampak pintu dia ada 2 ni kan? 2 bilah ni. Kalau dia belum berkahwin, maknanya dia dah bersedia untuk berkahwin. Dia dah bersedia nak ada pasangan. Jadi dia beza bagi orang yang dah kahwin dengan yang belum berkahwin. Cuba tengok betul tak? Ada yang dah belum berkahwin. Encik Kimi, pintu macam mana Encik Kimi? Habislah pecah rahsia aku. Encik Kimi, single. Maksudnya belum lagi lah bersedia untuk berkahwin. Tapi fokus dulu nak bantu keluarga lah. Saya rasa Encik Kimi bantu dengan duit ada ni rasa nak bantu. Tapi kalau dah ada lah Cik Kimi 2 bilah tu maknanya memang dah bersedia lah nak berkahwin tu. Memang dah bersedia. Itu dia punya maksud dia. Jadi kan berbeza. Dia berbeza sikit. Dari sikit lukisan rumah. Bagi yang dah berkahwin yang tak berkahwin. Jadi dia ada sedikit perbezaan. Okey, kalau nak tambah 4 bilah pintu ni saya rasa Cik Rafael tak sampai hati ni. Tak sampai hati. Kalau dia dah sampai hati tu dia dah lukis lama dah. Dia tak sampai hati sebab dia sayang isteri dia. Okey, kalau tak ada pintu. Kita tanya Cik Mutiara FM. Cik Mutiara memang lukis tak ada pintu ke? Memang tak ada pintu. Itu ada ni. Dia ada pintu tu. Tapi tak ada bilah. Dia kalau tak ada pintu memang tak ada pintu. Okey. Okey. Memang tak ada pintu. Tak ada pintu. Ada bilah. Ada bilah. Ada kan? Ada bilah je. Cuma tak jelas. Encik Mutiara ni kalau tengok daripada gambar, Cik Mutiara ni nak jadi lebih peramah. Betul ke Cik Zan? Betul, saya memang peramah pun. Dia memang peramah. Jadi kalau pintu besar ni biasanya orang yang peramah ataupun dia nak jadi lebih peramah. Nanti kita pergi bahagian pintu. Rumah ni lebih best lah kita toka. So kita pergi pentafsiran umum dululah. Okey, ada soalan lagi tak sebelum kita pergi jauh? Okey, boleh tanya. Kita kalau terus ni nanti takut kita mengantuk. Kita pergi ni. Kita tanya-tanya soalan. Saya nak share boleh doktor? Okey, sila. Saya hanya nak ikut apa yang saya belajar 3 tahun lepas. Lukisan saya dengan sekarang ada berlainan. Okey. Sebenarnya lukisan ni dia menunjukkan perasaan anda pada masa itu. Sebab 3 tahun bila anda lukis semula, dia menunjukkan perasaan anda pada sekarang. Dia akan berubah-ubah. Betul. Dia sebenarnya betul kalau kita ada perubahan dalam hidup kita, gambar juga akan berubah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, katakan dalam 3 tahun kita masih ada pendam perasaan yang lama, gambar tu pattern tu tema dia akan sama tau. Sebenarnya dia sama. Tapi dalam kalau kita ada perubahan dalam hidup, biasanya Puan Sofia kalau kita ada perubahan memang kita gambar tu boleh berubah. Tapi kalau kita tengok ada juga kes-kes Puan Sofia,
kalau kita tengok ada juga macam yang baru-baru ni sahabat kita berkongsi, tapi tak lama lah sebulan, ada lukisan dia masih sama sebab dia tidak boleh lagi menerima penceraian yang berlaku dalam hidup dia. Okay, dia dah lama dah berlaku, dah 2-3 tahun tapi masih lagi dia tidak boleh lupakan. Jadi bila dia tak boleh lupakan, dia tidak lepaskan, biasanya masih ada lagi dalam gambar tu. Okey, mungkin ada sahabat-sahabat kita nak berkongsi lagi? Doktor. Saya. Okey, Cik Muhammad. Cik Muhammad Bos buat azan dulu. Okey, sila. Okey, Sila, doktor, ada dua doktor tanya. Okey. Satu, kalau rumah tu tak ada tingkap. Kejap kita buat. Kedua, Sekejap. boleh? Boleh tuan. Okey, boleh tuan. Kedua lukisan dia tu, satu lukisan tu dia buat frame. Baru dia Frame, lukis dalam. Okey. Ada makna tak? Dua Ada. Okey, tu lukisan siapa Cik Wan? Tanya. Okey. Saya lah, saya. Okey, pertama Cik Wan lukis gambar tak ada? Ada frame. Ada frame Lepas tu rumah tak ada tingkap. Tak ada tingkap Okey, rumah tak ada tingkap tapi ada frame. Okey, Cik Wazan ni kan pernah tak Cik Wazan kata Cik Wazan rasa Cik Wazan ni macam kurang bersosial? Ya. Dia rasa Puan Wazan ada rasa macam tu Lepas tu bila ada frame ni, maksudnya Puan Wazan ni kalau buat sesuatu mesti ada letak sesuatu objektif dulu. Kalau tak ada objektif susah, maksudnya letak matlamat dulu. Kalau buat satu benda, Puan Wazan ni jenis orang yang mesti ada objektif. Betul? Betul Ada frame. Ada frame. Maksudnya kalau gambar macam ni, so di dalam hidup berkeluarga Cik Azhar memang ada setkan satu matlamat dalam goal. Tapi bila ada set dalam goal, dan kadang-kadang bila Cik Wazan dah letak satu goal tu dan matlamat tu, kadang-kadang agak macam suka nak fleksibel sikit dengan orang. Rasa dah tentukan kalau macam ni lah. Adakah macam tu Cik Azhar rasa? Ada jugalah. Cik Azhar nak berkongsi sikit? Kadang-kadang kita lebih suka macam ni, kita letak satu target, satu matlamat. Supaya benda tu dapat kita perolehi hasil itu dalam masa yang kita seperti mana kita bersetuju bersama lah. Tapi kadang-kadang tak capai juga. Ada benda yang kita capai. Jadi kadang-kadang tu ada fleksibel juga situ. Tapi kalau tak ada langsung frame tu, dia akan pergi macam tu lah. Pergi lepas tu bila nak balik semula tau. That's why saya ada frame. Lepas tu sekurang-kurangnya kalau dia nak tembus frame tu sekejap pun, tapi dia kena patah balik. Ya. Itulah sebenarnya Cik Azan. Maknanya kalau gambar tu ada frame, maksudnya individu tu ada pemikiran yang kita katakan dia ada letak target matlamat. Dan kadang-kadang lah kalau tak ada tingkap ni, kadang-kadang Cik Azan rasa Cik Azan ni kurang bersosial lah, itu sajalah. So berapa ketepatan Cik Azan? Tepat. Berapa peratus tu? Saya rasa hampir 90%. Dia kena tanya tau Cik Azan, sebab kenapa saya tanya? Sebab saya takut nanti kita ADSTP ni macam syok sendiri je. Sebab lukisan tu tak ada pada kita kan. Jadi bila kita bagi pentafsiran ni, kita rasa macam tak kena dengan jiwa kita. Itu sebab kita selalu tanya, berapa tepat pentafsiran saya tadi tu. Cik Azan tepat. Sebab saya jenis yang balik rumah, daripada office, rumah office je lah. Saya tak suka sangat lah pergi lepak, sekadar je lah. Yelah, sebab Cik Azhar ni ada matlamat yang jelas. Jadi siapa-siapa yang nak jadi teman sosial saya boleh lah. Media sosial Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Azhar kerana sudi berkongsi. Okey, seterusnya sahabat saya lain. Saya tuan. Ya, sila Cik Fazrin. Ya, saya sebenarnya tak nak kongsi sebenarnya, tapi bila macam syok pula kan. boleh, sila. Apa cakap? Dia kata 3 tahun dulu kesannya lain. Saya pernah buat benda ni kira-kira dalam 10-11 tahun dulu. Tapi rumah saya dulu dia memang tipikal lah, belakang ada gunung, matahari, burung, ada sawah. Dan sekarang ni rumah saya memang ada 2 pintu. Satu pintu yang ada 2 bilah. 2 bilah. Okey, dengan isteri okey. Dan pintu tu pun, dia punya kerawang-kerawang tu pun macam mana isteri saya nak lah, rumah impian dia lah, nak pintu macam tu, betul lah? Okey. Tapi saya ada lagi 2 pintu dan satu pintu tu ada 3 anak tangga. Dia macam ni. Nampak tak?
Macam tak nampak. Nampak sangat. Ini macam mana pula tu tuan? Tingkapnya tak ada. Kena renovation. Boleh tanya. Boleh tanya ke Cik Fazrin? Boleh. Okey. Tapi kalau kata jawapan ni saya tak payah jawab pun tak apalah. Okey. Okey, Cik Fazrin ni dengan isteri ni memang rapat. Betul Cik Fazrin? Okey. Cik Fazrin ni memang rapat lah. Tapi dengan kawan-kawan isteri tu mungkin kurang rapat. Cik Fazrin ada ke? Okey. Okey, Cik Fazrin ni kalau ikutkan kalau pintu tu ada dua, dia maksud dengan isteri ni rapat lah macam kawan. Dia rapat ni macam kawan tau. Kita rasa dia macam boleh jadi kawan kita. Ada isteri dia tak macam kawan. Dia isteri macam orang gaji. Ada juga. Macam Cik Fazrin tak. Cik Fazrin anggap isteri ni memang macam kawan. Tapi itulah. Cuma kalau kata macam ada lagi, cuma kalau tak ada tingkap, benda ni macam komunikasi tu kurang sikit dekat rumah. Betul ke Cik Fazrin? Komunikasi macam mana tu? Macam kalau macam pintu tak ada dalam rumah tu maksudnya kita tak terbuka sangat kepada orang luar, tapi kita lebih banyak rapat dekat dalam. Memang inilah sebab saya sebenarnya mungkin macam Tuan Azhan juga kot. Sosial tu memang kurang sikit. Tapi kat rumah rapat kan? Dekat rumah saya rapat. Memang itulah. Macam kat luar, macam Cik Fazrin ni macam kat luar ni kalau orang tak kenal orang kata sombong. Totally. Tapi kalau dekat rumah, amboi dengan isteri, gurau lain macam je tu Cik Fazrin. Alhamdulillah buat setakat ni. Dia macam tu. Kalau pintu tak ada, tapi tingkap tak ada, biasanya kita kat luar ni kita kurang sosial. Ataupun kita macam nampak lebih tegas lah. Tapi bila dalam rumah, tapi dengan isteri ni memang kita boleh jadi macam kawan lah. Tak macam kat luar lah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok Cik Fazrin ni, nampak kat luar macam ganas tapi dalam hati tu ada taman. Si ada pusat asuhan lagi. Ada pusat asuhan So dengan macam itulah kalau ikutkan pentafsir lah Cik Fazrin ni punya kekuatan memang lukis pertama rumah Cik Fazrin. Rumah. Rumah. Maksudnya Cik Fazrin ni memang family type lah. Family type sangat melindungi keluarga. Lepas tu kalau ada apa-apa isu di luar biasa berkongsi dengan isteri lah. Kebanyakan memang macam tu lah. Berapa ketepatan Cik Fazrin? 96. 26 betul lah, tinggi tu Itu contoh lah contoh. Terima kasih Tuan. Dan kepada kita kita belajar buat dua bilah Dua bilah. Terima kasih Tuan. Dia kalau tambah-tambah tak jadi Tuan Fazrin. Dia tambah-tambah tak jadi, dia awal tu. Sebab tu lah Prof kan. Kalau Prof tu kalau kita tengok dia awal tu, dia suruh jangan kita tengok buku. Dia suruh kita lukis dulu. Okay, siapa lagi nak berkongsi? Mungkin boleh berkongsi. Sila sahabat-sahabat. Okay, kita tahu Dila. Tuan, kalau dekat lukisan tu ada binatang ternakan, ada tempat permainan, tak ada maksud apa ke? Puan Dila setiap lukisan ada maksud. Puan Dila kata, kita tengok sekejap. Okey, Puan Dila punya lukisan dia kata ada binatang, ternakan, ada tempat permainan. Puan Dila ada di talian ke? Ada. Okey, Puan Dila, boleh tanya sikit tak? Yang lukis yang binatang tu, binatang apa tu Tuan? Puan? Ayam kot. Ayam Ayam. Lepas tu dia bagi makan ke ataupun ayam saja? Tak, dia ayam, ada 2 ekor. Dan 2 ekor. Anak berapa orang Puan? Anak seorang. Anak seorang Ada bahaya betul soalan-soalan tengah-tengah ramai. Betul. Memang bahaya Puan. Itu sebab kadang-kadang dalam lukisan ni kita suka lukis gambar orang. Tanya-tanya Boleh Puan Dila tanya. Boleh tak kita PM tepi? PM tepi. Tadi nak tanya lah sebab Puan Dila tanya. Okey. Kalau ada binatang ternakan ni maksudnya yang ada binatang ni maksudnya kita ni ingin mencari macam apa ni?
orang kata apa pendapatan lebih. Pendapatan lebih. Okay. Ada kena tak? Ada kena tak? Maknanya side income lah buat bisnes ke apa ke? Yes. Ada tak rasa macam tu? Tak. Tak pandai. Suami? Pun sama. Tak. Okay. Kalau tak, dia ada pentafsiran kedua. Maknanya kalau ada ayam, biasanya ayam ni dia kaitkan dengan rezeki. Sekarang ni puan nak fikir, puan nak membesarkan, fokus kepada 2 orang lah, puan nak bagi menyara 2 orang. Ada tak terkena? Ada sikit. Maknanya kita nak spend duit tu lah maksudnya. Dekat 2 orang lah. Okay, ada kena tak puan? 2 orang tak. Okay, adalah apa ni, mak lah, mak dengan anak lah. Mak dengan anak, nampak Betul. Dia kalau kita nak tanya ni, dia kalau satu tak kena jangan putus asa. Dia ada soalan kedua, berbalik-balik kepada yang 4 tadi tu. Pertama desire. Desire maksudnya yang kedua tadi saya kata nak cari rezeki lebih tak? Tapi dia berkaitan tema sama. Tema dia mesti rezeki ataupun keuangan. Tema dia sama. Ada tema sama. Tapi bila nak tanya tu, kita kembali balik tadi tu. Kita tanya dia, tadi pertama tak kena. Puan kata tak ada, saya tak ada fikir pasal income. Yang kedua, ada tak dia macam menyara anak, tapi puan kata dia anak dengan ibu Betul ya Puan Dila? Betul. Itu berkaitan. Tema dia sama tau, tapi soalan dia boleh jadi berbeza. Tapi tema akan sama, dia berkaitan dengan rezeki. Jadi dalam buku ni tuan-tuan dan puan-puan, yang kita bagi ni, dia memang tema. Kalau nak tahu lebih lanjut, memang kena tanya. Dia tanya Okey Puan Dila. Kalau yang ada playground sikit tu, macam mana maksud dia apa? Ada tu playground ni. Dekat sebelah kanan ke sebelah kiri? Sebelah kiri. Ada tak rasa macam kadang-kadang masa dengan anak tu kurang? Pun memanglah. Sudi nak berkongsi ke Puan Dila? Tak adalah, bukan masa kurang sebab apa. Kalau kita balik kan, balik kerja dah penat. Apa semua macam tu je lah. Kurang sebab kita tak adalah. Tapi maksudnya Puan Dila kadang-kadang rasa macam, yelah kan, adalah sikit terasa kadang-kadang masa dengan anak tu kurang. Betul. Itulah. Bilanya maksudnya permainan tu dia berkait dengan kanak-kanak lah maksudnya. Kanak-kanak lagi satu macam kita rasa dia permainan ni dia punya tema adalah kita nak lebihkan masa dengan kanak-kanak. Okay. Tapi sebab sebelah kiri, maknanya maksudnya Puan ada rasa macam kadang-kadang lah rasa terkilai lah sebab tak dapat bagi masa dengan anak. Mungkin sebab Puan Dila ada tanggungjawab lain. Maksudnya kita kiri tu dia macam negatif sikit. Dia macam kurang lah sikit. Bila benda yang ke kanan tu dia macam kelebihan. Tidak Puan. Macam ke kanan ni dia banyak fikir tentang masa depan. Tapi tak ada negatif, tak ada positif. Masa negatif tu, dan kadang-kadang benda tu boleh jadi kekuatan pada kita sebab kadang-kadang bila Puan rasa macam Puan kurang bagi kasih sayang, macam kurang masa dengan anak-anak, nanti Puan akan jadikan itu sebagai motivasi untuk Puan rangka jadual bila cutinya boleh bercuti dengan anak. Dia kadang-kadang boleh jadi negatif, dia tak semestinya negatif. Okay, faham. Alright. Okay, ada lagi soalan Puan Dila? Tak ada, thanks. Terima kasih Puan Dila atas perkongsian. Alright. Okay, kita tengok lagi soalan-soalan Rizauddin, ada beza tak lukisan yang dilukis dari ilham sendiri berbanding dengan lukisan dari gambar lokasi suasana yang pernah dilihat? Okey, biasanya yang paling tepat adalah daripada ilham, Cik Rizauddin. Tapi kalau gambar lokasi yang kita pernah lihat, bila kita lukis gambar tu, maknanya Puan Rizauddin, kita memang suka situasi tu. Cik Rizauddin nak berkongsi sikit. Tak, saya nak tanya tu je tadi sebab setengah orang kan mungkin dia pernah tengok suasana ataupun dia teringat kampung ke ataupun dia lukis suasana rumah dia ke. Jadi bila kita tulis lukis rumah, lukis orang, lukis pokok kan, mungkin dia ambil suasana yang di kampung dia atau rumah ayah dia ke gitu kan. Kadang itu boleh menggambarkan tak emosi dia ataupun karakter dia tu. Betul Cik Rizauddin Kalau kita tengok gambar tu, dia kata dia macam ni tau, dia lukis gambar suasana kampung. Lepas tu dah suasana kampung tu dia kata ini dia lukis gambar dia di kampung. Maknanya dia teringat suasana kampung tu. Maknanya tuan-tuan dan perempuan, kalau dia ada lukis macam tu, maknanya jiwa dia tu
dia memang ingin apa, kalau dia kerja di Kuala Lumpur tu kata dia kalau boleh dia nak pindah ke tempat asal dia. So dia ada rasa macam tu. Jadi boleh tak kita ambil macam kalau katalah dia kata dia lukis tu daripada apa yang dia lihat di apa, contoh rumah ayah dia lah kan. Kita boleh sebab dia akan lukis apa yang dia ingat lah dalam fikiran kan. Dia tak ada gambar tapi dia ingat. Cuma dari sudut pandangan dia tu, sama ada dia lukis rumah tu di tengah, di tepi, pada atas. Sudut pandangan itu bolehlah kita ambil sebagai panduan. Sebab kedudukan rumah yang dilukis tu mungkin daripada tepi rumah ataupun belakang, depan atau di pandangan sudut pandangan atas kan. Kemudian suasana sekeliling kan yang diingat, betul pokok ataupun apa-apa yang ada di rumah tu lah. Maknanya contoh Cik Razudin memang rumah dia kat tengah pun, kat tepi dia memang ada pokok pun. Lepas tu biasa macam tu kan. Tapi tuan-tuan, daripada kajian yang lepas menunjukkan bahawa kedudukan ni dia ada peranan dia. Tapi kalau katakan memang dia macam tu, cara yang paling mudah adalah kita bertanya pada dia. Maknanya kalau kita bertanya pada dia, biasanya dalam banyak kajian-kajian ataupun practitioner kita kata kedudukan ni sebenarnya sangat main peranan. Walaupun dalam dia dah memang ada ingatan macam tu, tapi bila lukis jadi lain juga. Apa yang penting kita boleh tanya. Jelas Cik Razudin Ya, insyaAllah. Okey, contoh saya nak tanya Cik Razudin, boleh sikit tak berkongsi? Boleh insyaAllah. Okey, pokok lekat sebelah kanan ke sebelah kiri? Pokok katalah belah kanan. Atas sebelah kanan Katalah belah kanan lah rumah. Selalunya biasa mesti ada certain area dia letak kan pokok kan rumah ni biasa. Kalau tuan sendiri kat mana? Kedudukan pokok? Kalau saya di belah kanan. Belah kanan Okey, sebelah kanan, lepas tu tengah? Tengah di rumah lah kot sebab dia pemandangan daripada depan Okey. Orang dekat sebelah mana? Orang belah kanan. Orang sebelah kanan lah. Okey, bagus-bagus. Rumah orang rumah ada kahwin dah cik? Saya? Saya dah. Dah kahwin Isteri kerja tak? Isteri saya dah kerja. Kerja jugalah. Cik Razudin ada tak rasa macam kalau boleh tak nak isteri kerja? Memanglah. Kalau boleh duduk rumah Okay. Kalau saya tanya Cik Razudin mengesahkanlah betul atau tidak Biasanya kalau lelaki orang duduk di sebelah tengah, rumah di tengah, orang di sebelah kanan, pokok di sebelah kanan, dia kalau boleh dia nak isteri dia jadi suri rumah, hal-hal kerja biar dia yang buat. Dia nak macam tu lah. Cik Razudin ada rasa macam tu ke? Memanglah kita rasa memang macam tu lah. Dia nak rasanya. Tapi sekarang isteri kerja kan? Ya. Jadi Cik Razudin sharing lah ini pentafsiran lah. Sebab kadang-kadang kena buat macam ni juga tuan-tuan dan puan supaya boleh nampak. Contoh macam Cik Razudin ni rasa kalau boleh lah, kalau diberi pilihan, Cik Razudin kalau boleh nak isteri biar berada di rumah menjaga anak. Tapi hal-hal pekerjaan ni, mencari nafkah ni, Cik Razudin kalau boleh, Cik Razudin yang ambil tugasan tu. Ya betul. Betul so macam tu lah sebab kita tengok rumah dia sebelah kanan. Maknanya masa depan tu, dia kalau boleh tu, dia nak lah kalau boleh satu hari nanti isteri dia boleh jadi suri rumah lah. Dan pekerjaan tu biar dia ambil tanggungjawab tu. Okey, ada apa-apa lagi soalan tak tuan-tuan dan puan-puan? Silakan. Seronok berborak-borak ni dengan tuan-tuan dan puan-puan ni. Ada lagi? Okey. Kalau tak ada kita pergi Okey tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok umum Kita tengok dari segi saiz lukisan Biasanya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat akrab daripada RTM, kalau saiz yang dilukis tu besar-besar tau. Okey, dia lukis rumah dia besar, pokok dia besar, orang dia besar. Ini biasanya orang individu yang kita katakan self confident dia bagus. Dia punya keyakinan diri dia bagus. Dia seorang confident level dia bagus lah. Okey. Cuma yang negatif dia ni jenis orang yang sedikit agresif. Dia sedikit agresif. Suka kalau kita tegur dia, mungkin dia tak boleh terima dan dia akan balas dengan mungkin sesuatu yang menyebabkan kita rasa tersinggung. Okey. Tapi dari sudut positifnya, diorang ni seorang yang confident level dia tinggi. Kalau lukisan dia besar-besar. Okey.
Dan kalau kita tengok lukisan dia, biasa dia lukis kecil-kecil. So bagi mereka yang biasa kalau kita tengok lukisan dia kecil-kecil dan dia ni jenis orang yang pemalu orangnya. Nanti kita tengok kat rumah, kita suruh anak kita lukis. Kan besok ada lagi kan? Oleh ni suruh anak lukis. Okay, hari ni kita tengok lukisan kita. Nanti balik nanti kita suruh anak kita lukis. Nanti perbincangan kita lagi menarik lah. Dia kalau kat webinar ni tak boleh sangat teori-teori ni. Ngantuk kita. Nanti offkan turn offkan kamera dengan turn offkan mic, kita pun lari ke mana pergi. Okay, jadi saya cakap seorang-seorang nanti. Jadi kita besok kita buat untuk anak dan isteri kita lah. Nanti kita akan bincang Kita akan bincang, kita akan bertanya. Okey, kalau kita tengok lukisan, kita tengok lukisan tu di kecil-kecil, biasanya dia ni orang yang pemalu dan self confidence sangat low. Okey, so dari segi size Kita tengok perincian juga. Macam ada tengah-tengah tuan-tuan dan perempuan, ada lukisan tu penuh tau. Terlalu perinci. Perincian dia sangat bagus. Ada kalau rumah tu memang lengkap lah. Kalau lukis pokok pun siap akar. Kalau dia terlalu perinci, orang jenis macam ni adalah orang yang terlalu detail ataupun orang yang terlalu terperinci dalam kerja dia. Okay, kalau dia buat kerja, dia memang terperinci, satu-satu dia buat. Okay, jadi individu yang seorang yang teliti, seorang yang terperinci, biasanya dia akan lukis gambar dia yang sangat terperinci. Nampak tak? Dia akan detail gambar dia. Tapi bagi orang yang macam orang yang kalau orang kata kalau buat sesuatu tu just melepaskan batuk di tangga, macam tak ambil kisah sangat, biasanya individu macam ni, dia akan lukis gambar yang macam kurang detail. Dia tak berapa detail sangat. Okay, kalau lukis rumah pokok orang, lepas tu dia tak tambah-tambah lagi. Okay, tapi kalau saya tengok secara imbas selalu, tengok lukisan tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang ada tambah pokok, ada tambah sawah, ada tambah elemen gunung, ada tambah elemen matahari. Jadi tuan jenis orang yang berfikiran bukan sahaja kehidupan ini semata-mata makan, minum dan tidur. Tapi kehidupan ni lebih daripada itu. Jadi kalau individu, kalau kita tengok yang very simple life, biasa dia lukisan ni pun tak terperinci. Tapi kalau terlalu terperinci, kita pula risau dengan dia sebab dia terlalu perfectionist. Yang ni pun akan menimbulkan masalah. So bagi bila ditanya kepada kita, apakah lukisan yang normal? Lukisan yang normal adalah seimbang dan tidak berlebihan. Seimbang dan tidak berlebihan. Tak tekanan dia, itu adalah yang normal lah. Okey, yang kedua, bentuk lakaran. Kita tengok. Kalau bentuk lakaran dia macam contoh kan, dia punya garisan tu tegak-tegak. Macam Wazah ni dia ada lukis frame kan. Kalau kita tengok lagi lukisan dia, kita tengok cara lakaran dia, tengok garisan dia. Okey, kalau dia suka lukis jenis yang straight, jadi kita tahu personality dia seorang yang tegas. So kalau orang yang lukis dia melentur, macam ni biasa orang artistik, dia ni jadi seorang yang fleksibel. Dia jenis seorang yang fleksibel. Dan kalau lukisan dia, garisan dia putus-putus. Garisan dia putus-putus tuan-tuan dan perempuan, yang bila putus-putus ni ada jenis orang yang suka buat keputusan. Dan kadang-kadang personality dia agak rapuh. Personality dia agak rapuh sebab lukisan dia putus-putus. So bila dia beri keputusan, dia lambat untuk membuat keputusan. Bila dia beri satu pilihan kepada dia, dia suka untuk buat keputusan. Ini biasa kalau kita tengok garisan dia. Okey, yang bagus apa? Adalah yang tidak terlalu lurus dan tidak terlalu putus-putus. Yang baik adalah yang kita tengok dia punya tu agak luas lah ataupun agak fleksibel. Okey. Cuba tengok dalam gambar tu, kita tengok dalam gambar tu ada tak lukis macam bayang-bayang atau digelapkan? Kita tengok gambar, ada tak gambar tu digelap ataupun dilorekkan? Okey. Adik Bun Adik Bun. Okey. Tuan, tu lukisan garisan ditebalkan. Okey. Okey, kita tengok ada tak benda yang digelapkan? Digelapkan. Okey, kalau digelapkan, tengok Kimi. Kita tanya Cik Razali lah. Cik Razali ada di talian? Adik Bun ada kat talian. Adik Bun Okey, Adik Bun nak tanya. Ya. Nanti kita pergi kat Cik Razali, kita tanya Adik Bun dulu. Adik Bun ada tak dalam lukisan tu ada macam rumah ke pokok atau simbol-simbol digelapkan? Ada bumbung. Bumbung bumbung atas Ya. Ada tak bimbang berkaitan dengan ada isu-isu keluarga ke? Sikit. Sikit lah
Jadi apa-apa saja yang digelapkan atau dilorekkan itu ada isu yang kita rasa ada sikit kebimbangan. Kebimbangan lah kalau digelapkan. Encik Razali ada Encik Razali Barber? Ada. Dekat bahagian mana tu Encik Razali? Bahagian pokok tu saya lukis semula. Saya dah lukis semula. lorek. Tapi kemudian saya lorek sekali lagi. Okay. Ada pengulangan di sana dengan bukit tu lah. Encik Razali ada bimbang ke berkaitan dengan di tempat kerja? Kalau bimbang tu tidak jugalah. Tapi kalau berkaitan dengan tugas tu macam harian lah. Maksudnya Cik Razali rasa macam concern dengan kerja lah, takut tak dapat lakukan yang terbaik ke? Lebih kurang macam tu lah. Kita kena hasilkan yang terbaik, mengikut yang ditetapkan kan. Maknanya Cik Razali sentiasa memikirkan bagaimana nak melakukan sesuatu tugas tu dengan terbaik. Ya, betul. Dan disebabkan itu, kadang-kadang membuatkan Cik Razali ada sikit bimbang kalau tidak dapat melakukan yang terbaik. Ya, betul. Sebab untuk di unit siaran berita TV ni, memang sekiranya ada sedikit kesalahan, dia akan menjejaskan image jabatan sebenarnya. Sampai boleh menjejaskan image kan? Ya, dia boleh kesalahan ejaan, betul. salah penyampai menyebut data tertentu dan sebagainya lah, penampilan dan sebagainya. Ya. Jadi ketelitian tu sangat penting Cik Razali Betul, sangat-sangat penting. Penting Okay, tuan-tuan puan-puan dah nampak tak? Walaupun Cik Razali mula-mula kata macam tak ada apa-apa, tapi bila dia teroka, dia punya tema sama, bimbang. Dia bimbang dengan kerja dia. Dia punya tema tu sama. Tapi bila kita teroka, rupanya Cik Razali ni dia sangat concern dengan kerja dia sehingga dia takut melakukan kesilapan. Tapi tema dia, kalau dia gelapkan, dia bagi lorekan ke, dia buat bayangan, dia ada tema dia berkaitan dengan kebimbangan terhadap sesuatu. Macam Cik Razali, dia bimbang di tempat kerja dia bukan sebab apa, tetapi dia selalu bimbang kalau dia tidak dapat melakukan yang terbaik kerana kesilapan sedikit akan boleh menjejaskan imej jabatan. Ada tema dia akan sama. Tapi kita kena tanyalah. Korek-korek Cik Razali dapat juga akhirnya. Gitu. Dia kalau pusing mana pun, kita tanya tema, mesti kena. Tapi kena ada skill lah. Tapi Cik Razali bukanlah bimbang teruk, tapi cuma sebab dia memikirkan bahawa kesalahan tu akan menjejaskan imej. Bukan dia je kena, nanti imej jadi akan membuatkan dia agak teliti apabila membuat kerja tu. Gitu Cik Razali Ya, betul. Tema tak akan lari. Tema dia tak akan lari Okey. Kita tanya pula Encik, saya suka bertanya macam kat kelas pula kita nak tanya Nurul Haida lah. Cik Nurul Haida ada di talian? Cik Nurul boleh ke bertanya? Boleh lah. Boleh lah Okey, ada tak dalam gambar tu digelapkan ke atau dilorekkan ke? Gelapkan, lorek tak ada rasanya. Ya ke? Yalah, betul lah. Ya. Okey, okey tak ada Okey, Cik Nurul Haida ni jenis easy going lah Easy going. Lepas tu kalau bos kata macam ni, ikut je lah kata bos. Easy going lah, easy going. Betul ke Cik Nurul Haida? Yalah kot. Malah nak gaduh lah, malah nak gaduh. Tu betul lah tu. Malah nak gaduh. Ikut je lah, buat apa nak gaduh-gaduh kan? Betul. Easy going. Cik Nurul Haida ni dia punya personality easy going. Siapa dapat dia ni, okey lah, best lah kerja dengan dia. Sebab dia jenis easy going. So kalau dia kerja dengan bos yang jenis yang memang direktif dia tinggi, bagi Cik Nurul Haida, dia tak stres sangat. Sebab dia jenis orang yang easy going. Okay, nampak Okay, bagus. Kita tanya sikit lah. Cik Ahmad Tamizi boleh Cik Ahmad Tamizi? Boleh suara tak apa jelas Cik Ahmad Tamizi. Tak apalah nanti ada rezeki nanti kita berbincang lagi Okay, kita tengok kalau apa-apa di bayangan dia memang begitu. Okay, kita tengok tahap tekanan Biasanya orang yang mempunyai orang yang tegas, biasanya dia punya tahap tekanan tu, tahap tekanan dia agak ke dalam. Dia ke dalam.
Maksudnya macam mana? Tekanan dia kuat ke dalam pula kuat. Macam mana kita nak tahu tahap tekanan dia kuat ke tak? Macam kita tengok lukisan tadi tu, kita tengok kat belakang dia. So kalau belakang dia timbul, maknanya kita tahu tahap tekanan dia kuat. Ada tak sahabat-sahabat? Yang tahap tekanan dia tu bila dilukis sampai boleh tembus kat belakang kertas. Ada? Puan Sofia macam mana Puan Sofia? Tahap tekanan macam mana? Lukisan saya? Tahap tekanan tu kuat ke? Biasa. Biasa okey. Kita tanya siapa lagi? Noh Asikin. Puan Noh Asikin punya tahap tekanan macam mana? Tak dengar? Tak berjelas. Okey, tak apa. Okey. Okey. Bila kita tengok tahap tekanan dalam lukisan, kita nak tahu sama ada dia jenis orang yang tegas ataupun seorang yang pendiam dia teguh atau tidak. Bukanlah kita kata yang lemah tu tak berpendiam, tidak. Tapi kita boleh tahu dia punya stand tu. Kalau kata dia betul-betul dia jenis orang yang berpendiam, tapi yang negatif dia seorang agresif. Dia agresif. Dia tak tahap tekanan dia. Jadi kita tengok tahap tekanan tu pun kita boleh nampak dia punya karakter tu. Okey? Kita tahu dekat karakter dia macam mana. Okey, ada tak siapa tadi lukis, kita bincanglah, kita kongsilah, tapi dia setakat sini je lah, kerahsiaan. Sebab kalau tak buat macam ni, dia tak dapat tau, dia tak dapat jiwa tu. Jiwa tu tak dapat. Okey, nak tanya, ada tak kat sini, bila dia lukis dia padam? Dia lukis dia padam, ada tak? Ada tak? Dia lukis dia padam, Okey, Cik Nurul Haidar, lukis orang lepas tu padam betul ke Cik Haidar? Okey. Okey, Cik Nurul Haidar lukis orang lepas tu padam. Betul Okey, orang yang dilukis tu siapa? Sebenarnya tak pandai nak lukis orang. So kita Google search, kita pilih tapi kita bayangkan nak lukisan CP kan. Search lah. Cik Nurul Haidar tanya sikit boleh tak? Boleh. Okey yang lukis gambar orang tu, masa lukis tu ada tak tuju pada siapa? Pada gambar tu nak tuju pada ni lukisan suami ke, lukisan kawan ke, ada tak? Tak. Tak adalah. Okey, secara automatik tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia tak tuju pada sesiapa, dia akan reflect pada diri sendiri. Okey, nak tanya sikit lagi Cik lukis orang, lepas tu ada padam sikit padam lagi Padam lah, nak nampak macam real tu kan. Dia jalan kat atas jambatan tu kan. Okey. Cik Haidar nak tanya sikit boleh? Tanya sikit lah. Kalau jawab lah, tak nak jawab pun tak apa tau. Okey, Cik Haidar ada tak kalau bila orang bagi tugas kat tuan-tuan, puan macam rasa macam ragu-ragu tak boleh laksanakan tugas tu? Tapi saya sebagai setiausaha, tugas saya beri tu memang kena kerja saya lah. So saya okey je. Pernah tak dalam buat keputusan hidup susah nak buat keputusan? Ni bukan kerja tau, keputusan dalam hidup. Maksudnya kadang-kadang contohnya nak berhenti kerja ke nak kerja, nak pergi melawat rumah saudara, nak pergi melawat rumah mertua ke tak ada. Ada tak rasa macam curiga dalam membuat keputusan hidup? Mestilah ada, tipu lah tak ada. Mestilah ada kan. Jadi biasa Puan Haidar, bila Puan Haidar kan ada dua orang kawan tau. Bila dua orang kawan baik ni bergaduh, Cik Nur Haidar rasa tekan tak? Tertekan kalau dua-dua bercerita kat kita lah. Kita tak tahu mana satu kita nak pilih kan? Dua-dua kita sayangkan. Sebab itu personality Cik Nur Haidar ni, Puan Yazan ni jadi easy going. Okay? Jadi orang selesa dengan Puan Nur Haidar. Tapi bila orang dua-dua bermusuh, bila bercerita pada Nur Haidar, jadi Puan Nur Haidar rasa macam berat tau hati ni. Sebab personality Nur Haidar ni jadi easy going, tak suka nak bermusuh. Tapi bila orang nak wujudkan permusuhan tu, jadi Cik Nur Haidar rasa macam goyah nak buat keputusan. Mana satu nak puaskan hati semua pihak. Ada tak rasa macam tu? Ada. Jadi dalam tadi. Jadi bila kita macam tu, itu sebab kadang-kadang kita susah. Kita macam pada maksudnya kita kadang-kadang bila dalam keputusan hidup kita, bila berhadapan dengan situasi-situasi sukar, Puan Haidar kadang-kadang rasa macam berat nak tangguh seorang. Sebab sukar nak buat, sebab dia punya isu apa tau? Tak nak orang lain berkecil hati dengan kita.
Itu dia punya isu. Kita boleh tengok partiality. Okay, kita tengok lagi sahabat-sahabat kita. Okey. Ini daripada Puan Dila. Puan Dila tanya, kalau lukisan itu garisan ditebalkan okay, garisan kalau ditebalkan, ini pun menunjukkan kita punya stand lah stand kita, so kita nak jadi lebih tegas. Okey, dia nak jadi kita lebih tegas. Okey, kalau batu dilorekkan, boleh tak tanya Cik Fazrin? Boleh berkongsi, nak tanya sikit boleh tak Cik Fazrin? Boleh Cik Fazrin. Boleh. Okey, batu tu dia dekat mana? Dekat rumah ke, dekat pokok ke, dekat orang? Dekat seberang sungai. Seberang sungai. Dia dekat sini. Rumah sini, pokok sini, orang sini, batu sini. Oh, ujung ujung. Sebelah kiri Sebelah kiri, sebelah kanan? Kiri. Kiri Pandangan saya kiri lah. Okey, betul. Dia pandangan klien. Maksudnya kalau batu tu dilorekkan di sebelah kiri, ada tak dulu Tuan Fazil ingat orang-orang ataupun sesiapa yang menjadi penghalang untuk Cik Fazil untuk lebih berjaya? Dulu punya cerita ni. Cik Fazil kidal tak? Tak, saya kanan. Tak kanan okey. Mana ada tak orang yang dulu menjadi penghalang untuk kita? Okey, ada kot. Membuatkan kita merajuk sampai sekarang. Merajuk tak adalah, berasa hati lah. Boleh kongsi sikit tak Cik Fazil? Kalau sudi lah, kalau sudi. Dia yelah, macam Puan Sofia cakap lah kan, dia perubahan kan. Dulu saya lukis tak ada batu, sekarang dah ada batu. Saya tak tahu apa maksud dia. Sebenarnya dalam tempoh 3 tahun ni, saya adalah orang yang nak dikeluarkan dari jabatan. Okey, tak bagus. Dalam tempoh 3 tahun ni lah kan. Saya adalah antara orang yang hendak dikeluarkan dari jabatan sebab tak sebulu dengan orang-orang lama di jabatan. Malahan dengan ketua. Diorang yang tak sebulu, saya okey. Tapi mereka merasakan saya sebagai seorang ancaman pada mereka. Mereka menuduh saya sebagai pegawai penyiasat kewangan. Mereka menuduh saya sebagai pegawai atasan hantar untuk melihat fail dan sebagainya. Jadi saya pernah dibuatkan surat oleh orang lain dan ditanda tangan oleh orang lain dengan meniru tanda tangan saya untuk saya keluar dari jabatan. Saya memang cukup berasa hati, tapi saya tak ada ambil apa-apa tindakan, cuma saya memberikan masa sajalah. Jangan buat lagi, itu je. Saya pernah cakap dengan mereka, jangan buat lagi. Tapi benda tu kan, Cik Fazil ada rasa terkesan dalam hidup Cik Azrin? Terkesan juga. Saya sebab digelapkan, sebab batu tu digelapkan kan, dilorekkan kan? Ya. Maksudnya orang yang cuba menghalang tu, orang yang ini, tapi peristiwa ni dah lepas Cik Fazil tapi masih baru. Masih baru lah, tapi sebab apa saya kata benda ni dah lepas, sebab dia berada di sebelah kiri. Dia berada di sebelah kiri, benda ni dah lepas, tapi benda tu ada orang yang cuba macam menjadi penghalang kepada Cik Fazil untuk maju. So batu tu dekat dengan pokok ke macam mana? Jauh sedikit lah dari pokok, sebab pokok saya kat tengah. Dekat tengah. Lepas tu lepas pokok tu apa? Lepas pokok, sebelah dengan pokok, belah kanan pokok tu rumah. Rumah lah. Okey, maknanya kejadian yang menyebabkan orang yang saya kata sabotaj lah Cik Fazil, boleh saya gunakan kata macam tu tak? Okay. Saya setuju. Orang yang sabotaj tu maksudnya nak menghalang kejayaan sesuatu, bukan saja mempengaruhi kerjaya, tapi silap air bulan boleh juga memberi kesan kepada family lah dari segi kewangan lah, sebab takut dia kena buang kerja, dia fitnah kita. Jadi kita pun tak ada mata pencarian yang akan menyebabkan family kita akan juga terlibat. Betul Cik Fazil? Saya setuju yang tu. Jadi bila kita nak tafsir tu, kita akan tengok tahu gambar kedudukan tu sebenarnya bagi matlamat penting. Maknanya batu tu ada seorang yang menghalang kejayaan kita. Lepas tu benda tu sekarang digelapkan tu, maksudnya benda yang kita rasa macam kita masih belum boleh lupakan sepenuhnya. Okey Cik, saya nak tanya Cik. Okey, sila. Saya nak tanyalah. Keberkesanan lukisan ni lah kan. Sebenarnya saya lukis batu tu sebab saya tengok kosong kat tempat tu. Ya.
bukan sebab saya nak ada kreativiti nak lukis batu, tak, tapi saya macam kosong, apa nak lukis lagi ya. Jadi saya lukiskan batu dekat situ. Adakah, okey, senang cerita lah, semua yang saya lukis ni saya macam, okey apa lu lah, rumah lu lah, rumah. Adakah itu juga mewakili emosi dan juga personality saya? Ya, jawapan dia Cik Fazil, ya. Sebab Cik Fazil lukisan yang House 3% ni, kalau ikut kajian, dia adalah lukisan yang objektif dalam kehidupan kita. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak suruh lukis pun, tak payah suruh lukis rumah, pokok dan orang. Tak payah suruh lukis pun. Okey, lukis satu pemandangan. Tak payah suruh lukis pun, ada unsur rumah, pokok dan orang. Saya percaya dan yakin, kepercayaan dan keyakinan saya adalah 99%. Pasti ada elemen tu dalam lukisan tu. Walaupun saya tak suka. Sebab dalam kajian psikologi, pokok, rumah dan orang ini adalah satu simbol yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Jadi dan bagusnya kenapa soalan ni Cik Fazil kan, ramai orang tanya kat saya. Saya tak terfikir pun masa tu. Tapi kenapa saya lukis Tapi bila dia tafsir tu betul. Jawapannya, bahasa lukisan ini adalah bahasa subconscious mind. Subconscious mind ni apa tahu? Bahasa dalaman kita. Okey? Okey, tuan-tuan boleh tak sekejap saya ambil angkat telefon sekejap Boleh. Okey, betul sekejap sikit 5 minit sekejap. Serius pula hari ni kan. Semalam saya tergelak. Kimi kahwin cepat Kimi, rugi. Dia soalan cepu emas tu yang bahaya sebenarnya tu. Itu lah tu. Saya muski juga bila ceramah cakap tadi kan pasal ada kawan kita ni yang tingkap dia begini kan, pintu begini, tiba-tiba ada pula orang komen kat situ, saya nak balik awal hari ni. Jadi tiba nak balik awal, pasal apa? Tak, itu saya masukkan puan apa tadi, Haslina tak salah saya. Sebab dia kurang masa dengan saya ingatkan sebab romantik dengan isteri, tiba-tiba nak balik awal. Boleh juga kot. Tapi kan buat semua rakan-rakan, saya ni sebenarnya kan menganggap saya pergi kerja tu macam bercuti tau. Dekat rumah tu macam kerja. Saya tak tahu kenapa. Saya pergi balik rumah tu macam bekerja sebagai seorang suami. Pergi dapat tu macam Ada flash in, flash out tak balik-balik rumah tu? Ada, dah sampai. Kalau buka pintu ya dah sampai. Okey, sorry tadi saya ambil panggilan telefon tadi. Okey, so kita ada lagi lebih kurang 10 minit Ada tak lagi soalan-soalan? Saya ada soalan, Doktor. Okey, silakan Puan Sofia. Saya dah hantar dekat grup saya punya gambar. Saya ada 3 soalan. Seperti mana Doktor kata tadi, kita melukis dengan minda separa sedar kita. Ya, betul. So saya nak tanya, kenapa batu bata tu kat rumah tu ada wujud, sedangkan saya sebenarnya tak nak lukis, tapi saya tak tahu kenapa dia lukis sendiri. Batu tu lah? Ya, bata dekat dinding. And then masa saya lukis orang ni memang saya nak buat dia baca buku, tapi sebab saya tak erti lukis tangan, so saya conteng-conteng dekat buku tu. Soalan ketiga adalah pokok, kenapa serabut sangat? Sebenarnya hati saya nak bagi dia seni macam lebat. Okey, 3 soalan ni. Okey, dalam lukisan ni kan, lukisan ni dia tak nak, kita bukan nak tengok cantik atau menarik, kita kena tanya. Contoh kan, kita tengok lukisan orang ni, tapi tengok macam monyet, minta maaf tengok macam monyet, tapi tak ni orang. Kita kena tengok lah tu orang. Dia lukisan tu dia bukan nak tengok cantik atau tidak, dia nak tengok makna. Maknanya. So bila dia tanya makna pun kita tafsir. Ya, kita tak boleh tafsir berdasarkan penglihatan kita. Maknanya kita akan tanya, okey, yang ni monyet ke orang? Oh, yang ni orang. Okey, tangan dia tu kenapa macam tu? Oh, besar ke panjang ke pendek? Dia besar. Jadi bila kita nak sesi, pertama sebenarnya bila kita dapat lukisan, kita kena bertanya kalau kita tak jelas dalam lukisan tu. Okay, kita tanya contohnya kita tanya gambar ni, jadi siapa? Jadi siapa lah orang ni? Kata-kata ini dia. Okey, yang ni siapa lagi? Ini orang. Yang ni makcik dia.
Jadi rumah ni macam ni. Sebenarnya dalam ADSCP kalau nanti bagi untuk kita lebih faham, dia pertama sekali adalah dengan bertanya dulu, bukan bertafsir, tapi bertanya dulu. Contoh kita tanya, yang ni rumah, okey, kedudukan dia macam ni, okey, dan bila tuan-tuan dan puan praktis, bila sentiasa ada praktis, okey, tuan-tuan dan puan akan jadi lebih mahir lah dalam ni. Okey. Okey, ada tak soalan lagi? Kita buka pada soalan, tengok pada gambar. Encik Helmi ada di talian ke? Encik Helmi ada di talian? Okey, so kita tengok dulu gambar soalan-soalan. Okey. Mata, ya, sila. Okey, boleh. Jelas ya soalan saya? Okey, jelas. Okey, ada apa-apa yang tuan nak tanya saya yang tadi apa semua? Okey, Cik Tamizi. Cik Tamizi ada tak dalam lukisan Cik Tamizi bahagian-bahagian yang dilorikkan? Bahagian yang dilorikkan ada. Ataupun digelakkan. Kat bahagian mana tu? Bahagian atap rumah. Atap rumah. Atap rumah tu macam dia lorek-lorek sikit. Lorek Nak tanya boleh nak tanya? Soalan cepumas kan? Soalan cepumas. Umur berapa Cik Ahmad? Umur saya 37. 37 dah kahwin dah? Dah. Anak berapa ya? Setakat ni belum ada rezeki lagi. Ada rezeki isteri seorang lagi lah? Isteri seorang. So far seorang lah. So far so good. Okey, Cik Tamizi ini saya tanyalah, tapi kalau rasa selesa nak jawab lah, tak selesa pun tak apa Okay. Jadi kalau kat bahagian rumah, dekat bahagian atap yang digelapkan, ada tak bimbang berkaitan dengan keluarga disebabkan masih lagi tak ada anak? Tipu lah kalau saya cakap memang tak ada bimbang, memang tipu lah. Memang ada jugalah bimbang. So macam kadang-kadang Tuan Cik Ahmad kalau bila kita fikir sebab kita dalam keluarga kita macam tak ada lengkap lah, macam tak ada anak, kadang-kadang benda tu mengganggu tak Cik Ahmad? Dan Mifi? Ada mengganggu juga sebenarnya. Mengganggu. Itulah jawapannya. So itulah jawapannya tak Mifi Dia minta maaf saya terpaksa tanya agak sporting lah Sporting. Kita nak belajar. Dia macam tu sebab Cik Tamizi dia bimbang kat rumah lah. Dia kalau kat atas rumah ni dia memang atap lah. Lepas tu lagi satu Cik Tamizi, satu last question Okay. Cik Tamizi ni kreatif tak orangnya? Mesti jawab tak kan? Dari segi apa tu tuan? Okey, Cik Tamizi ni kalau berfikir macam kadang-kadang tu kan orang lain tak dapat pemikiran Cik Tamizi ni macam dia kadang-kadang tak macam orang lain fikir. Macam lebih macam kadang-kadang tu kreatif dia macam orang lain tak terfikir, tiba-tiba Cik Tamizi boleh fikir benda tu. Ada juga. Boleh tak bagi situasi contoh? Susah sebenarnya tapi tak tahulah, susah nak cakap. Okey, lagi satu lepas ni semua tak nak tanya lah. Cik Tamizi kan okey, kalau sebelum tidur tu kan suka tak berangan? Memang ada juga. So biasa berangan jadi apa? Aduh, susahnya. Tapi banyak lah kan. Biasa kalau saya berangan tu fikir pasal keluarga je lah. Yalah sebab banyak fikir pasal keluarga lah, pasal kerja pun ada jugalah. Tapi kebanyakan lebih kepada kerja lah. Kebanyakan lebih kepada keluarga lah. So rumah tu kedudukan dia di tengah ke? Rumah tu kedudukan di, nak kata tengah tak, tepi sebelah kiri sikit. Tepi sebelah kiri, tapi antara rumah, pokok dan orang mana yang berada di tengah? Orang lah Okey, ini terpulang lah pada Cik Ahmad sebab tapi yang mengesahkan Cik tu yang lukis yang pertama lukis rumah ke pokok ke orang? Rumah pertama kan? Okey, bila rumah lukis pertama, maknanya Cik Tamizi yang menjadi priority adalah keluarga. Keluarga. Tetapi yang menjadi concern ialah diri Cik Tamizi. Cik Tamizi selalu fikir, aku ni dah jadi yang terbaik ke kan untuk keluarga ku?
Tapi yang selalu concern tentang terhadap diri, tentang peningkatan diri, aku ni dah jadi suami yang baik ke, aku ni dah okey ke. Tapi yang menjadi keutamaan tu keluarga. Maknanya kalau aku tak saya nak tanya tuan lah. Okey. Orang tu maksudnya saya lukis orang tu orang kata masa ending. Maksudnya apa tu? Maksudnya saya lukis orang tu masa ending lah. Ending tu maksudnya lepas nak habis lukis. Oh, tapi lukis di tengah. Orang tu di tengah lah lukisan tu. Okey, tapi yang terakhir yang terakhir. Okey, dia macam ni tuan Yang ni pengesan daripada tuan lah. Tuan sendiri yang tahu diri tuan Tuan ni concern pada keluarga tau. Sampai kadang-kadang tuan banyak berkorban demi keluarga. Kadang-kadang puan ada rasa macam ni, tak apalah biar aku rasa sakit, orang lain jangan rasa sakit. Betul, tepat sekali tuan. Tuan rasa macam tu. Tapi pada masa yang sama, tuan ni jenis orang yang macam ni tau. Aku kena bekerja, aku kena kuat. Kalau aku tak kuat, macam mana orang lain? Tapi dalam satu situasi, Cik Tamizi cakap macam ni, tak apa, biar aku sakit, orang lain jangan sakit. Tapi dalam satu segi lagi, aku kena kuat. Kalau aku tak kuat, macam mana orang sekeliling aku? Jadi itu sebab tuan letak di tengah, tapi tuan lukis yang terakhir. Itu situasi Cik Tamizi. So macam mana pendapat Tuan Tamizi? Tepat sekali. Berapa Saya tu memang tepat lah sebenarnya. Berapa persen ketepatan tu? Kena tanya. Tapi biasa tak ada 100%. Jadi kan bila kita bertanya macam ni sebenarnya memang saya lebih kepada family lah. Family tu ada family dekat, family jauh pun ada. So saya lebih kepada family lah. Tapi tuan sentiasa jaga kesihatan supaya nampak sihat, supaya boleh beri sumbangan pada orang lain. Okey, Cik Tamizi nak tanyalah. Cik tanya je. Siapa suruh kau tanya aku? Okey. Dalam lukisan Cik Tamizi ada tak lukisan pokok kelapa? Ada. Ada berapa? 2. Nampak tak? Maknanya Tuan Cik Tamizi ni seorang yang suka memberi sumbangan pada orang, suka menolong orang. Maksudnya dia suka tolong orang 2 kan? 2 betul lah? Ke lebih? 2 je. 2. Maksudnya Cik Tamizi ni bukan sahaja baik dengan kawan-kawan, tapi dengan keluarga pun baik. Ada jenis orang kan, dia baik dengan keluarga, tapi dengan kawan belum tentu. Tapi Cik Tamizi ni tak. Dengan kawan pun baik, suka tolong kawan, dengan keluarga pun tak kisah. Macam kalau isteri punya sebelah keluarga tu, kalau susah pun, kalau adik-beradik dia pun Cik Tamizi tak macam tak keberatan untuk bantu adik-beradik di sebelah isteri. Okay? Betul ke Cik Tamizi? Betul tuan. Berapa persen tepat tu? Sebab staff saya pun ada juga dalam ni, so dia pun tahu jugalah saya punya style macam mana. Siapa tu? Biar saya terberduga sikit. Aku ada juga. Bahaya Cik Tamizi, aku dah dia. Dia tak apalah. Dia tak ada, sebab saya tetap kadang-kadang bukan apa. Saya tanya macam ni bukan nak mengaitkan siapa, tapi nak bagi tahu bahawa lukisan ni sebenarnya dia tak menipu. Nak bagi tahu. Kalau kita baca faham betul-betul, lukisan ni tidak akan menipu. Tapi kalau Cik Tamizi, kalau kita tanya Cik Tamizi ni seorang yang suka berkorban ke? Cik Tamizi macam keberatan nak jawab. Sebab nanti orang kata macam angkat bakul. Kan? Tapi bila kita tanya soalan yang tepat dan dia mengesahkan. Jadi kita dah rasa lebih selesa lah. Dia macam tu sebenarnya lukisan tu maksudnya okay, terima kasih Cik Tamizi, dan minta maaf lah kalau ada soalan-soalan yang menjadi kecemasan. Ada soalan akrab, kena macam ni lah. Ya betul-betul. Okay, Cik Sof, ada lagi soalan tak sebelum kita rasa kita ada lagi, dia kan habis bagi soalan satu lagi untuk saya jawab kalau ada. Soalan dekat chat tu, betul? Okay. Puan Azmin ada tanya soalan. Okay, so satu soalan lagi Kalau pokok yang dilorikkan gelap dan pokok itu pula tidak ada daun, macam pokok kering, tinggal dahan dan ranting. Cik Azlin Cik Azlin ada di talian? Ya ada. Cik Azlin sudi ke kalau saya bertanya? Tak, soalan tu soalan klien. Klien, boleh. Bila masa pula klien yang lukis tu. Tak apa. Cik Azlin, tak apa. Tak, kalau lukisan sendiri, lagi orang kata sentap lah kan. Okey, secara umumnya kalau pokok tu digelapkan dan tidak ada daun,
dan tinggal dahan dan ranting saja, maknanya dia rasa pekerjaan dia itu macam kadang-kadang dah tak ada makna dan dia kerja sekadar kerja saja. Dia tidak memberi makna pada dia. Dan dia selalu bimbang dengan masa depan dia. Betul ke Azlin? Betul ke tu? Kalau klien tu usia dia dalam remaja, macam mana? Kalau remaja tu, umur dia dalam umur berapa? 15 macam tu. 15. Okey, kalau untuk 15 tanya dia. Dia rasa dia macam tak ada masa depan ataupun dia tak tahu bidang apa yang dia nak ceburi. Cuba tanya tahu tak lepas ni bila habis ni nak sambung belajar kat mana? Mungkin dia tak nampak lagi gambaran tu. Okey, faham. Okey, Tapi saya kalau rasa masa saya sampai di sini, nanti kita sambung lagi lah. Jangan risau nanti. Boleh, silakan. Kalau dalam lukisan tu pada masa yang sama dia ada pokok yang segar juga. Dah ada 2 pokok. Sampai 2 pokok dia. 2 pokok tu rapat. Pokok yang segar tu dekat tengah-tengah. Tapi pokok yang apa ni macam ranting kayu tu is sebelah kiri atas. Okey. Okey lah. Sebab dulu mungkin lah kalau kata dulu dia tak nampak sangat masa depan dia. Dia tak nampak sangat. So sekarang ni dia dah nampak lebih jelas. Okey, faham. Tapi Puan Nazri boleh tanyalah. untuk pengesahan. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang supporting hari ni. Okey, saya rasa saya berhenti dulu setakat ni. Saya serah dulu pada Puan Sofia. Okey, terima kasih Dr. So, sekarang kita rehat sehingga pukul 2, Doktor ya? Pukul berapa kita akan berjumpa semula? 2:30 betul tak Puan? Dengan Prof Aziz Prof Aziz, okey. So 2:30. So saya tengok balik jadual. Okey, setakat ni Puan Sofia kalau jadual kita ikut jadual ni. So 2:30 lah kita akan bersama slot dengan Prof Aziz. Okey, baik. So kita jumpa 2:30 nanti lah. Okey, terima kasih Puan Sofia dan rakan-rakan semua. Minta maaf kalau salah silap. Jumpa lagi besok insya-Allah. Okey, terima kasih Doktor. Doktor saya PM Baik-baik.